Jadi Alhamdulillah kita mulakan dengan slide yang pertama ni. Saya adalah Muhammad Faisal bin Fazil dari MSM Bagan Datuk. Saya merupakan guru di sini, guru pendidikan Islam. Dan dalam masa yang sama juga saya merupakan jurulatih inovasi MARA sejak tahun 2018. Dan HRDC Accredited Trainer. Jadi hari ini kita akan berkongsi tentang design thinking, iaitu skill rahsia orang kreatif dalam masa 2 jam. Okey, sebelum kita meneruskan bengkel kita, pastikan anda semua ada edaran nota ni. Saya telah edarkan nota-nota ini di ruangan chat. Ruangan chat ada nota 1 dan nota 2. Dua tu lebih kurang sama, cuma yang nota 1 tu ada contoh dia. Nota 2 ni template kosong. Dan pada akhir program nanti, ujung-ujung ni kita akan cuba gunakan design thinking ni dengan generative AI. Kita gunakan Gemini dan ChatGPT untuk menghasilkan design thinking kita secara ringkas saja, insyaAllah. Jadi hari ini objektif kita adalah ingin mengenali 5 proses design thinking. Kalau kita buat inovasi ni, kadang-kadang kita tak ada tahu kan. Kita buat saja inovasi berdasarkan pengalaman kita. Sebab nak dapat pengalaman tu kadang-kadang cukup perit kan. Kita banyak habis duit, kita banyak habis masa kita buat inovasi, tapi akhirnya kadang-kadang kaedah kita tu tak berjaya. Kalau kita seorang yang tega, kita akan kuatlah teruskan perjuangan kita. Kadang-kadang kita dah fed up, tengah jalan habis. Jadi untuk mengelakkan perkara itu berlaku, sebelum buat satu-satu inovasi itu, kita menggunakan design thinking. Sebab design thinking ni terhasil daripada kegagalan orang-orang lama. Sebab tu dibangunkan design thinking supaya kegagalan tu kita tak ulang dan kita boleh pergi lebih cepat. Kemajuan kita lebih cepat tanpa perlu kita melalui kegagalan yang banyak makan kos lah, kewangan dan emosi pun sama. Dan pada ujung ni, kita akan cuba sama-sama menghasilkan prototype jenis low fidelity. Biasanya orang kata prototype ni dia fizikal saja kan. Dalam DT ni, kita akan cuba terangkan kepada anda semua ada 8 jenis prototype. Apa saja inovasi yang kita buat, kita boleh cuba menggunakan 8 jenis prototype yang low dulu. Maksudnya perancangan kita. Supaya kita, kalau kita nak buat apps, kita jangan terus buat apps dalam komputer. Sebab dia makan masa, makan duit kita. Kadang-kadang kan, dia makan coin kita contohnya. Jadi kita buat prototype apps dulu sebelum kita buat apps yang sebenar. Okay, kita akan terangkan sebentar lagi dan kita ada edarkan nota-nota tu. Jadi tuan-puan boleh download, boleh cuba tulis-tulis sikit, conteng-conteng sikit dengan proses-proses design thinking di situ. Okay, yang ni lah kita akan sentuh selama 2 jam. Sebenarnya kalau untuk design thinking ni yang sesuai untuk pertemuan fizikal, kita buat selama 4 jam, paling kurang 4 jam. 2 hari lagi bagus. Tapi hari ni kita buat secara online. Kita dapat pendedahan sajalah. Pendedahan saja, tapi sudah cukup lah untuk kita cuba amalkan. Kalau tak banyak, amalkan sikit. Yang penting kita faham macam mana design thinking ni bergerak daripada nombor 1 sampai nombor 5. Okay? Inilah tujuan kita hari ni. Dan kita pergi kepada tajuk yang pertama, iaitu tujuan kita membuat inovasi. Idea kita ni terbahagi kepada 2. Yang pertama, good idea. Yang kedua, business idea. Good idea ni, apa saja idea yang kita ada, yang orang ada untuk bangunkan satu inovasi, itu semua good idea. Walaupun idea tersebut macam tak logik. Kan? Macam Elon Musk, dia nak pergi ke planet Mars, planet Marikh. Asalnya orang kata tak logik. Boleh hidup koloni kat sana, boleh bermasyarakat, buat masyarakat kat sana. Asalnya orang kata tak logik, idea gila. Tapi idea yang tak logik itu tetaplah good idea. Okay, jadi apa saja idea, malah kita digalakkan cari idea-idea yang gila, orang panggil wild ideas, supaya kita boleh pergi ke tahap maksimum lah mencari idea. Dan dalam banyak-banyak good idea tu, kita kena pilih idea-idea yang good tu, kita kena pilih idea yang ada unsur-unsur business ideas. Maksudnya kalau business idea ni ada orang nak pakai, ada orang nak beli, ada orang nak menggunakan produk kita. Sebab saya ada jumpa beberapa orang innovator lah, kita bersembang-sembang, kita cakap
Mereka kadang-kadang macam rasa putus asa nak buat satu inovasi, sebab nak buat inovasi itu bukan senang. Jadi bila dia dah buat, tiba-tiba organisasi ataupun bos dia tak nak pakai, tak menghargai inovasi dia. Sebab apa? Kadang-kadang bila dia tengok balik, inovasi itu hanya sesuai untuk diri dia. Dia saja yang faham inovasi itu. Sedangkan orang lain tak faham, walaupun inovasi dia sangat hebat, tapi orang lain tak faham, inovasi itu dia sekadar good ideas, tapi dia tidak ada business ideas. Sebab bila kita bercakap tentang business, kita nak orang yang pakai, bukan kita adalah orang yang menjual idea tu. Kadang-kadang ada orang nak buat idea, dia kata, saya tak nak jual, saya nak bagi free je. Ini adalah CSR saya, ini adalah amal jariah saya. Tapi tetaplah kita kena memandang pada business ideas, walaupun kita nak bagi benda tu free. Paling senang kalau orang kita nak bagi free pun, kita tanya kepada orang lain, kalau produk tu saya jual, awak sanggup beli berapa? Berapa ringgit? Okey, saya mahu sanggup beli RM100. Nah, ambil free saja. Maksudnya produk itu ada business ideas. Yang ni lah kita nak terapkan. Sebelum kita mulakan langkah pertama untuk buat inovasi, kita mula-mula kena pastikan siapa customer kita. Walaupun kita tak niat nak jual pun, siapa yang nak gunakan. Kita innovator, kita yang bangunkan, bukan kita nak guna. Kalau kita nak guna pun, kita nak orang lain guna, sebab benda ni nak dimanfaatkan. Jadi inilah yang pertama, kita kena pastikan produk kita ada business ideas. Jadi di sini ada daripada IDEO. IDEO ni adalah satu organisasi yang dia antara yang mengasaskan design thinking lah, dan banyak tools dia gunakan, banyak latihan yang diberi di seluruh dunia. Dan MARA juga banyak merujuk pada IDEO untuk perkara berkaitan design thinking. Macam tools-tools yang saya guna ni pun ada diambil sebahagiannya daripada IDEO. Dan juga coach Megat Zainurul Anwar yang melatih kami, jurulatih inovasi MARA pun, kami ada menggunakan tools-tools yang diperkenalkan oleh beliau. Jadi macam kita sebut tadi, kena ada aspek bisnes. Okay, maksudnya sejauh mana produk kita ni boleh tembus. Kalau setakat nak buat dalam organisasi kita, contoh saya di MRSM Bagan Datuk, produk yang sama boleh tak guna dekat sekolah sebelah, sekolah sains. Boleh tak guna dekat sekolah negeri sebelah. Boleh tak guna dekat sekolah negara sebelah. Boleh tak guna dekat negara hujung dunia. Kan? Kalau boleh digunakan, maksudnya business idea kita tu lagi jauh, lagi bagus. Okay? Dan yang seterusnya, sejauh mana teknologi tu boleh cover kita punya idea. Kadang-kadang produk yang terlalu canggih pun, dia tidak menepati minat pasaran. Sebab dia terlalu canggih, jadi orang susah nak pakai. Contoh banyaklah produk-produk yang terlalu canggih, yang asalnya sangat canggih tetapi pasaran belum sedia nak terima. Contoh produk VR kan, VR ni canggih tapi pasaran ni belum boom lagi, belum boleh terima lagi teknologi VR ni. Dia sikit-sikit je baru digunakan. Sebelum ni kita ada Google Glass kan, spek mata, masa yang antara produk yang gagal di pasaran lah ketika mula-mula diperkenalkan. Sekarang ada Meta kan, Meta Ray-Ban, yang dengan konsep Google Glass. Berpuluh tahun lepas Google Glass muncul, baru ada Meta Ray-Ban. Jadi pasaran tu terlalu awal. Okay? Dan yang paling penting adalah pelanggan lah. Ni yang pelanggan ni saya paling mudah saya bagi contoh siapa yang nak beli. Kalau kita buat makanan kucing, makanan kucing, siapa yang nak beli makanan kucing tu? Kucing nak makan, tapi yang nak membeli, customer kita tu adalah people, orang yang menjaga kucing tu. Jadi design kita, perasa dalam makanan kucing tu, kucing dia bukan nak sangat kan. Yang penting orang tu yang nak. Design kotak, gambar kucing macam mana comel, kucing dia tak tahu menilai. Jadi yang menilai adalah orang. Jadi apabila kita buat satu inovasi, kita kena berdasarkan 3 perkara ni lah. Jangan terlalu canggih dan jangan terlalu tak canggih. Tengok keadaan. Kalau kita pakai komputer yang terlalu canggih di tempat pedalaman yang tidak ada internet, produk tu tak berguna. Jadi kena ikut kesesuaian, kecanggihan tu. Okay. Produk inovasi kita di tengah-tengah lah di antara 3 circle ini. Tujuan inovasi ni memang banyak, tapi kita nak mudah cerita, kita buat 2 lah.
Tujuan inovasi yang pertama menyelesaikan masalah. Ya. Inovasi akan bermula dengan masalah. Yang kedua, inovasi untuk menambah nilai. Menyelesaikan masalah, inovasi yang terpaling baiklah. Sebab masalah tu diselesaikan. Jadi tak ada masalah. Tu baik. Tapi menambah nilai ni, dia kedua terbaik. Tetapi dari sudut keuntungan kewangan, keuntungan bisnes, menambah nilai ni adalah yang paling baik. Jadi kita lihat kepada contoh yang berikut. Become a portal to another reality. Jadi kita ceritakan, daripada 1973 sampai 2022 ni, telefon ni semua menyelesaikan masalah. Kan? Okey, jadi daripada 2002 beralih pada 2007 bila iPhone dikeluarkan, dia ni adalah menyelesaikan masalah, maksudnya tiada lagi butang-butang, skrin dia besar. Dia tidak ada aerial macam ni dah. Jadi antara 2002 ke 2007 ni dia banyak menyelesaikan masalah. Tapi cuba lihat daripada 2007 sampai ke sekarang, masalah tu tak banyak sangat diselesaikan. Contoh, kalau kita tengok iPhone kan, iPhone kat sini, kita tengok kamera pada iPhone. Kalau kita perhatikan lah. Yang ni adalah inovasi yang menambah nilai. Tengok daripada iPhone 11 sampai iPhone 17, dia tak selesaikan masalah sangat, tapi dia menambah nilai. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, ni dah pelik sikit, 3 balik. 2, 3. Nampak tak macam mana iPhone ni, dia tak ada banyak sangat masalah nak diselesaikan, tapi bila dia tambah nilai, mungkin kamera terang sikit, phone tu besar sikit, lebar sikit, dia canggih sikit dekat sound dia terang sikit, sound dia bunyi boom sikit, sikit-sikit je. Bila dia menambah nilai ni, dia akhirnya akan membuatkan produk tu jadi lebih baik walaupun sedikit. Itulah inovasi. Jadi maksudnya kalau orang tanya saya, inovasi ni susah ke senang? Saya kata senang je. Sebab kalau kita cuba membuat inovasi yang menyelesaikan masalah, dia sedikit susah tapi dia paling terbaik. Tapi kalau kita nak mulakan daripada kita tak ada idea, kita ambil saja inovasi yang menambah nilai, dia masih adalah inovasi walaupun sedikit perubahan, sedikit penambahbaikan, tapi dia inovasi yang baik juga sebab dia orang selalu nakkan perubahan. Jadi kita pilihlah sama ada inovasi kita menambah nilai ataupun menyelesaikan masalah. Dan kita masuk kepada design thinking. Design thinking ni tidak lebih ia adalah tools ataupun alat untuk kita bekerja dan membuat inovasi. Boleh je kita buat inovasi secara cowboy kan. Kita cuba-cuba gagal, cuba-cuba berjaya by accident. Banyak invention yang sebelum ni dilakukan kerana disebabkan secara tak sengaja. Tapi jarang berlaku macam itulah. Buat zaman sekarang ni kalau kita nak cari satu inovasi yang betul-betul berbeza dengan orang lain, susah. Yang dipanggil radical innovation tu susah. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang adalah tambah baik sikit. Bila ada phone, tambah baik sikit kan, tambah baik sikit, tambah baik, tambah. Jadi itu adalah inovasi dan akan kita tekankan sebentar lagi. Jadi ini sekadar pendedahan macam mana syarikat-syarikat besar yang menggunakan design thinking dan mereka boleh survive berpuluh-puluh tahun, ada yang sampai beratus tahun dan terus diminati, tidak ditelan zaman walaupun usia dia dah tua. Kalau ikut syarikat-syarikat ni dah warga emas lah kalau ikut usia manusia, tapi mereka sentiasa disukai oleh generasi yang baru. Antara rahsia dia adalah design thinking lah. Tapi design thinking yang mereka buat ni kadang-kadang ada beza sikit-sikit sajalah, tapi asas dia tetap sama. Jadi design thinking apa dia? Adalah satu kaedah berfikir yang dapat buat kita berinovasi dan fokus utama yang warna merah ni kepada kehendak manusia. Tu je. Jadi kalau kita nak buat kerana kehendak alam,
Kan, kehendak alam susah. Kita nak memenuhi kehendak alam susah. Kan? Macam orang nak memenuhi, buat inovasi menghentikan gempa bumi. Tak boleh sebab kehendak alam ni sukar. Jadi kita nak kehendak manusia lah. Manusia duduk di tempat yang gempa bumi, manusia nak apa? Manusia nak rasa selamat. Jadi banyak inovasi yang dibuat ikut kehendak manusia. Manusia nak macam mana? Nak hidup selesa walaupun dilanda badai. Jadi fokus pada kehendak manusia. Dan manusia tu adalah orang, kita innovator, manusia tu orang lain lah yang kita bangunkan produk untuk dia. Dan sebagai innovator, kita kenalah memakai topi. Six thinking, head thinking kan. Kita memakai topi sebagai seorang designer. Sebab kalau designer macam Razwan Razwil contohnya kan, dia buat inovasi, dia buat fashion, dia bukan ikut dia. Dia nak ikut dia punya customer. Customer dia kata nak buat sengit sikit, dia boleh cadang dia. Kalau customer nak buruk, dia terpaksa buat buruk lah, kan? Sebab dia adalah mereka. Mengikut kehendak customer dia. Okey, itu cerita dia. Senang cerita, sebelum kita masuk design thinking, kita kena pakai topi sebagai seorang pereka. Aku adalah pereka. Aku kena ikut cakap customer aku. Aku tak boleh ikut cakap aku. Kalau aku ikut cakap aku punya inovasi habis. Jadi aku kena ikut cakap customer aku. Tapi yang susahnya kadang customer ni dia tak boleh nak cakap kan. Aku pun tak tahu apa aku nak. Jadi di sinilah peranan kita. Kita masuk dalam empathize. Yang pertama, dalam design thinking, empathize, kita cuba memahami customer kita. Kalau dia tak boleh cakap melalui mulut, dia cakap melalui apa? Melalui tulisan. Tak boleh cakap melalui tulisan, melalui bahasa badan. Tak boleh cakap dalam bahasa badan, kita tak boleh dapat apa yang dia nak, insight, ideas dia, apa yang dia nak tu, need dia tu tak dapat. Kita duduk bersama dia, tinggal bersama dia. Macam kita nak duduk bersama orang asli, nak tahu apa kehendak orang asli. Kita duduk bersama dia 2 minggu. Tak cukup 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun. Jadi ini nama dia empathize. Jadi dalam design thinking kita ada 5. Yang pertama empathize, define, ideate, prototype dan test. Dan peringkat yang paling lama dan paling penting sebenarnya adalah empathize. Dalam 2 jam ni, saya ingat 1 jam ni saya cover untuk empathize saja. Sebab empathize ni memang benda yang agak lama. Tapi saya cuba ringkaskan supaya kita dapat idea. Sebelum memulakan inovasi, jangan abaikan empathize. Kadang-kadang kita buat inovasi, kita terus buat prototype. Kita dapat masalah, kita terus buat prototype. Lepas tu, akhirnya masalah tu tak selesai. Kan? Macam pelajar-pelajar di sekolah asrama kan. Kadang-kadang ibu bapa di rumah bawa anak main phone. Kita tarik phone anak. Ataupun kita ambil phone pelajar, kita tarik dia. Jangan pakai phone. Lepas tu, masalah lain pula yang timbul. Kalau ada phone, masalah lain yang timbul kan. Mungkin dia terlibat dengan perkara yang tak senonoh kan dalam phone dia. Tapi bila kita ambil, dia terlibat perkara tak senonoh di luar pula. Jadi di situlah kita kena minta empathize. Itu contoh sajalah. Kan? Empathize ni paling lama sekali dan kita jangan abaikan lah. Kalau kita tak jumpa pendapat ataupun apa yang customer kita nak sampai mendalam, kita jangan buat inovasi dulu. Sebab akhirnya kita nak buat ikut dia. Kadang-kadang biasa berlaku bila kita dah siap, lepas dah siap, customer tu, sebenarnya saya tak nak macam ni pun. Saya nak macam ni je, simple je. Susah payah kita dah buat kan, sebab kita tak habis dengar daripada dia. Mungkin kita dengar daripada mulut dia, tapi hati dia kita tak dapat. Jadi di sini, kita akan mencokil rahsia hati dia. Macam mana dia boleh share dengan kita idea dia. Walaupun dia tak cakap, kita tahu sebenarnya dia nak. Kadang-kadang dia sendiri tak tahu apa dia nak. Kita yang tahu apa dia nak melalui pemerhatian kita, apa yang kita buat, research dan sebagainya. Jadi kita ingat saja hukum EDIPT, empathize, define, ideate, prototype, test. Dan yang paling lama adalah empathize. Okay? Setiap inovasi bermula dengan masalah. Kalau tak ada masalah, tidak ada inovasi. Itu saja cerita dia. Jadi kita akan mula dengan yang pertama, fikirkan masalah. Okay, jadi ini contoh masalah lah. Sebab saya cikgu, saya banyak fikirkan masalah pelajar lah di sekolah. Jadi saya letak satu masalah. Kahar menghadapi masalah beg sekolah mudah koyak dan rosak. Ini penyataan masalah. Okay, menyebabkan apa? Dia mengalami kemurungan. Dia menyebabkan dia jadi tak seronok. Beg je. Kadang-kadang dia tengok budak malas belajar. Kita ingat dia tidur lewat.
Kita ingat dia ada bergaduh dengan kawan. Rupanya bila tanya lebih mendalam, beg dia koyak. Beg dia tak boleh pakai. Beg dia tak cantik. Beg saja. Jadi itulah kadang-kadang budak ni kan, budak-budak sekolah kita pun dulu zaman kita sekolah dulu pun macam-macam masalah kita. Pada kadang-kadang masalah tu tak besar pun. Pada kita tak besar. Pada orang lain mungkin besar. Jadi di sinilah kita kena buat empathize tu dengan sebetulnya lah. Tapi kalau kita di pejabat, contoh masalah orang yang berniaga selalu lost duit. Duit masuk tapi selalu tak balance. Stok habis tapi untung tak ada. Terbakar, hangus macam tu. Jadi inilah masalah yang kita kena selesaikan dengan cara inovasi. Apa saja masalah boleh diselesaikan dengan cara inovasi. Jadi saya bagi sedikit masa lah, 1 minit ke 2 minit untuk anda semua ambil kertas. Mungkin saya tak nampak anda di situ, tapi mungkin ada kertas boleh catat sikit, tak pun dalam phone ke, catat sikit apa sekarang ni masalah yang menaungi, membayangi fikiran kita ni. Saya dulu selalu masalah meja kan, meja kita terlalu banyak barang. Cikgu kan, sikit-sikit nak menanda buku pelajar, kelas ni dah hantar, tapi kita tak menanda lagi. Jadi bila kelas hantar dah, meja aku penuh meja, dah lah kita dah ada secong add je kita punya tempat tu untuk kita buat kerja. Yang lain semua benda yang tak perlu, buku pelajar yang kita tak menanda pun. Kalau contoh kita nak buat satu alat pembelajaran, masalah dia pelajar tu dia apa masalah dia nak faham, mungkin terlalu panjang teks dia, mungkin buku tak menarik. Itulah masalah dia. Okay, apa saja kau maksudnya tak payah, dia tak ada salah betul. Mungkin sekarang kita tulis masalah tu lain, tiba-tiba bila kita buat design thinking, sebenarnya masalah aku bukan yang ni, dia masalah lain. Dia akan, design thinking akan bergerak macam tu. Jadi jangan risau untuk tulis saja masalah, jangan fikirkan lagi apa masalah yang betul. Sebab masalah ni dia bila masuk design thinking, dia akan proses, akhirnya kadang-kadang kita fikir masalah ni rupanya cara penyelesaian dia lain. Okey, jadi kita akan teruskanlah. Saya ingat semua orang boleh senaraikan, tapi saya akan bagi contoh di sini masalah beg koyak. Masalah beg. Jadi contoh tu ada dalam nota, tuan-tuan boleh tengoklah di situ. Okey. Dan letakkan pengguna dia siapa. Pengguna dia mungkin orang berumur berapa tahun, 50 tahun dan sebagainya lah. Okey. Ini bermula dengan advertise. Jadi di sini sekali lagi saya lihat Kaha hadapi masalah beg sekolah mudah koyak dan rosak. Jadi dia mengalami kemurungan, kesedihan kerana beg yang sama digunakan untuk membuat aktiviti rasak. Dia ni ada satu beg kan, budak lelaki kan. Dia tak suka banyak beg. Beg tu lah dia lenjan buat apa-apa, beg tu lah bawa pergi sekolah, akhirnya beg tu mudah koyak. Jadi sebenarnya masalah dia beg mudah koyak. Jadi bukannya emosi dia mudah koyak, beg tu mudah koyak. Jadi selesaikan masalah beg tu, bagi dia tahan. Tapi janganlah mahal, sebab budak ni mungkin tak nak beli beg yang mahal. Sebab tu beg dia koyak. Kalau beg mahal dia tak koyak. Okey, ini contohlah. Okey puan, tuan-tuan dan puan, kita akan bergerak di sini. Kalau kita secara fizikal ni kita akan buat secara fizikal lah. Tapi untuk hari ni kita secara online. Mungkin kita sekadar dedahkan dan tunjukkan contoh. Mungkin tuan-puan boleh mencuba aktiviti ni nanti di rumah ataupun di organisasi masing-masing. Okey, sebelum kita letakkan pengguna tadi, kita kena kenal sebenarnya pengguna ni dia ada 4 jenis. Yang pertama, no idea. Yang kedua, regular. Yang ketiga, professional. Dan yang keempat, expert. Jadi pengguna kita yang mana? Contoh kalau beg koyak tadi, pengguna yang no idea ni macam mana? Kita tengok seorang atuk, seorang nenek yang dia no idea, dia tak tahulah beg ni apa jenis, macam mana fashion bag untuk budak-budak, dia tak tahu, dia tak kisah pun. Ni no idea, tapi dia nak belikan anak cucu dia tu beg. Dia tak ada idea, dia tak tahu apa. Tapi no idea ni masih skop pengguna ataupun customer yang penting. Contohnya kedai RM2 kan. Kedai RM2 ni memang target no idea lah kalau pada saya lah. Sebab kalau kita, contoh isteri kan, bang, berhenti kejap kedai RM2 ni kan. Berhenti. Lepas tu nak beli apa? Tak tahulah nak beli apa.
Dia turun kedai RM2, dia keluar satu troli penuh. Dalam dia tak tahu nak beli apa, no idea. Dia masuk bawa keluar. Jadi bahaya jadi no idea ni. Sebab tak tahu, tapi still satu customer yang sangat bagus. Walaupun dia no idea. Macam Atok ni lah. Dia tak tahu dia beli beg Boboiboy. Rupanya cucu dia dah remaja, tak minat dah Boboiboy. Contohlah kan. Dia tak tahu. Dia no idea. Jadi kita boleh letak no idea ni sebagai customer kita lah. Macam kedai RM2. Kalau kedai DIY, kan, macam cendawan tumbuh kan. Banyak kedai DIY, orang lelaki pula. Masuk kedai DIY, tak tahu nak beli apa, keluar-keluar. Barang dia tak keluar, tak sampai satu troli, tapi satu barang tu sampai RM50. Kadang-kadang beli pencuci tayar kan. Balik rumah tak basuh pun kereta kan. Jadi ni orang no idea. Okay, regular, orang yang menggunakan secara hobi lah. Contoh kalau gitar, orang yang guna gitar untuk main gitar secara hobi, dia tak kisah sangat gitar tu bunyi sedap ke, gitar tu cantik sangat ke. Dia sekadar hobi. Hobi ni mungkin harga dia boleh jadi mahal, ataupun hobi dia boleh jadi harga yang tak mahal sangat. Tapi dia regular, dia tak guna secara profesional, bukan guna untuk cari makan. Jadi dalam konteks beg tadi ni, budak sekolah rendah lah. Dia adalah pengguna yang regular. Dia masih mengharapkan mak ayah dia belikan. Dia tahu beg tu cantik, beg tu ada kartun yang dia suka Spiderman, walaupun beg tu tak bagus, tak kuat, senang koyak, dia nak yang Spiderman juga. Ni regular. Dan yang profesional ni, pada saya yang beg tadi, pelajar sekolah menengah tu lah. Dia pro, dia tahu beg mana yang cantik, dia tahu beg mana yang tahan, dia tahu, dia profesional. Dan expert adalah pembuat beg tu. Jadi kalau kita nak buat inovasi, kita kena jelas antara 4 orang ni mana customer kita. Jangan ambil 4-4. Kan? Ambil salah satu. Contoh target customer kita adalah Swan ataupun Deuter. Kita nak buat satu macam zip kan. Inovasi kita buat zip lah. Zip ni memang tahan lasak. Bakar dengan api macam mana pun takkan pecah lah. Zip ni. Jadi zip ni, kalau kita jual kat no idea, regular, kat profesional, tak berguna untuk dia. Sebab dia kata, buat apa zip? Aku nak bag siap dah. Tapi zip tu kalau kita jual dengan Swan, walaupun inovasi tu kecil ya, itulah kita punya target customer kita. Jadi sebelum kita buat inovasi, kita kena jelas. Kita nak buat inovasi tu untuk siapa? Ramai orang tersilap kat sini lah. Akhirnya bila dia buat, produk dia tak terjual dengan baik. Sebab apa? Tersalah customer. Sebenarnya dia kata, aku sebenarnya nak buat untuk budak. Tapi tiba-tiba aku jual dengan orang lain. Tersalah customer. Jadi, untuk mengelakkan perkara itu berlaku, sebelum kita dah siap bahawa kita nak tersalah customer, kita buat design thinking dulu. Jadi, dekat sini saya pilih the professional. Pelajar ni. Kadang-kadang dia sanggup kumpul duit dia beli. Mak ayah dia pun dia tak ambil duit. Sebab dia sendiri nak pakai beg tu. Okay, jadi anda semua boleh tetapkanlah inovasi masing-masing tadi di bahagian manakah customer anda. Jadi yang kedua, focus group kita dah letaklah 4 ni saja. Kan ada banyak tapi 4 ni saja sudah cukuplah untuk kita memulakan idea kita. Jadi kita target seorang sajalah. Kalau kat sini saya target Kaha ni, profesional ni. Saya nak jual kat dia. Jadi saya kena buat beg penuh lah. Tapi kalau saya nak jual macam material, contoh saya nak buat kain yang sangat kuat, saya tukang jahit, saya boleh hasilkan satu kain yang sangat kuat. Tapi kain ni saya tak buat beg, saya jual dengan Swan yang akan buat beg. Jadi target customer kita masa kita buat inovasi tu adalah expert. Jadi kita tak membazir masa kita interview orang yang salah. Sebab dalam kita punya advertise ni, kita kena melakukan interview, temu ramah. Okay? Dan seterusnya, kita telah masuk advertise. Lepas ni kita akan masuk define. Lepas tu kita akan jana idea kita. Kita akan buat prototype dan akhirnya kita akan buat test. InsyaAllah hari ni saya boleh sentuh sampai test lah. Selama 2 jam ni. Nampak macam lama kan, tapi tak lama 2 jam ni sebenarnya. Okay? Kita kekalkan terus fokus pada empathy. Ni contoh empathy ataupun empathize. Contoh bagaimana orang yang ada masalah ruang kan, claustrophobia, dia tak boleh masuk dalam ruang tertutup, dia rasa macam nak mati, dia rasa susah nak bernafas. Kalau masuk bilik, dia padam lampu, dia rasa lemas. Orang ni dia tak boleh masuk dalam mesin CT scan ni.
Saya pernah masuk CT scan sekali dulu. Rasa macam masuk dalam kubur kan. Tapi saya tak ada masalah ruang. Jadi saya boleh rasa tenang. Ada orang masuk dalam tu menggigil, tak boleh. Jadi budak-budak pun macam tu. Jadi direka satu inovasi, masih CT scan sama, cuma dia boleh tukar cover. Kalau budak-budak letak cover, budak perempuan letaklah letak cover. Ni dalam ni ada Aquaman, mak dia cakap kan. Masuklah, anak dia tak takut. Mana Aquaman dalam ni, cari. Keluar-keluar tak ada pun kan. Yang penting masuk dulu. Orang besar pun ada tahu yang takut macam ni, tapi sebab tu dia kadang ada perlukan pakar bius kan, buat penenang supaya supaya dia boleh bekerjasama masuk ruang macam ni. Jadi ini antara inovasi yang menekankan empathy. Kalau kita nak buat inovasi, kita kena empathize customer kita. Yang ni dia boleh tukar cover ikut tema dia lah. Okay, ni hospital kanak-kanak lah. Ni design without empathy. Contoh Nokia Engage kan. Siapa yang ada Nokia ni dulu memang best lah. Ataupun dipanggil Taco Bell. Taco Bell ni dia sebenarnya kecelaruan identiti masa dia dikeluarkan tu. Dia nak main game ke dia nak telefon? Dia dua dalam satu. Boleh telefon sambil main game. Akhirnya produk ni gagal lah sebab nak main game pun skrin tak berapa baik. Nak telefon pula, cara angkat dia tu kalau kita telefon tu, dia pakai sudut tepi macam tu. Jadi nampak buruk lah. Kita telefon tu nampak buruk. Jadi dia nama Taco Bell. Dia tak capai sasaran dan tidak menguntungkan. Dan dia kalah dengan Game Boy lah. Masa tu ada Game Boy. Game Boy ni dia fokus pada game saja. Yang Nokia ni cuba nak kalahkan Game Boy. Dia buat, aku ada lebih. Aku ada telefon dan game. Dua dalam satu. Game Boy tetap menang berganda-ganda lah. Untuk berganda-ganda sebab Game Boy fokus pada orang nak main game, dia akan main game saja. Dia tak nak main phone dah. Dia tak akan main game kalau ada phone dia angkat lah. Jadi atas itulah masa ni design thinking diperbaiki dan akhirnya berkat kesalahan mereka, kegagalan mereka, kita dapat tempiah dia sekarang. Kita takkan buat kesilapan macam tu. Macam Colgate. Dia cuba penetrate masuk market yang berbeza dengan sinonim dia sebagai ubat gigi kan. Tiba-tiba dia keluarkan lasagna. Colgate lasagna. Jadi rasa-rasa kita nak makan kan Colgate punya lasagna. Nampak putih-putih tu kita tak nampak mayonis lah. Kita nampak ubat gigi. Walaupun dia bukan ubat gigi pun. Jadi jenama dia terlalu kuat, Colgate. Dan beef lasagna ni dan produk-produk yang gagal di pasaran ni, inovasi yang gagal ni, sebenarnya dia ada satu museum dekat Eropah. Saya tak ingat nama dia di mana, negara mana, tapi dia lebih kurang macam itulah. Museum of Failure. Bla-bla Austria ke, dekat bla-bla Eropah macam tu, ada dikumpulkan produk yang gagal. Jadi kalau ada kesempatan, atau ada yang dah pernah pergi, boleh kongsikan. Kan? Museum yang mengumpulkan kegagalan-kegagalan inovasi yang pernah dalam sejarah dunia. Antaranya Colgate beef lasagna ni lah. Dia design without empathy. Dia tak pergi kepada customer dia. Sebenarnya customer jangan nama Colgate lah, nama lain. Walaupun letak dekat Colgate tu jangan sangat ni. Jadi orang tak nak beli. Orang tak nak rasa pun. Jadi kesilapan di situlah sebab kita buat inovasi tanpa empathy. Okay? Ni empathy penting. Dan paling penting dalam empathy ni memang temu ramah lah. Yang pertama kajian lapangan. Mungkin dalam kajian lapangan tu kita bina engagement. Kita tidak direct tanya dia kan. Apa makanan yang sedap? Orang tak tahu nak jawab kadang. Tak tahu. Lepas tu kita jawab tu sedap, kita pula kata tak sedap lah. Dia tarik mamak sebelah lagi sedap. Dah dia kata sedap, kita pula kata tak sedap. Tu elakkanlah kesilapan tu. Jadi kita bina engagement dulu. Apa khabar? Biasalah kan. Saya bukan nak jual, saya nak sembang je. Macam itulah. Jadi bila kita ada engagement, orang tu selesa berbual dengan kita, insight dalam dia tu akan keluar. Dia akan bagi tahu perkara sebenar. Dia akan kongsi rahsia dia. Sebab mana ada orang nak kongsi rahsia tu lah. Sehingga kita betul-betul rapat dengan dia, dia rasa kita boleh simpan rahsia dia, baru dia akan kongsi rahsia. Kalau kita boleh sampai macam tu, kita buat inovasi sampai macam tu, kita boleh dapat insight punya deep, paling
dalam sekali kehendak customer kita, itu yang paling baik lah. Yang kedua, observe. Kita perhati saja. Macam masalah beg berat tadi kan, kita perhati je seorang budak tu. Mula-mula dia bawa pada hari pertama dia sekolah, dan dia tegak. Kita perhati je banyak kali. Akhirnya dalam 6 bulan, dah bongkok dah dia. Lepas tu, 2 bulan tak datang sekolah sebab apa? Ada masalah tulang. Benda ni kes kan, kes sebenar. Mungkin daripada memerhati tu, kita tahu secara mendalam. Walaupun dia tak sebut pun dengan kita, dia sakit badan. Tapi kita sendiri nampak perkembangan dia, observe secara sistematik lah. Show, don't tell. Macam kita ada buat inovasi, contoh kita ada buat alat ni, kita tunjuk kat orang, okay. Kita jangan cakap apa-apa. Dia tengok, lepas tu dia nak buka. Macam mana nak buka? Lepas tu dia kata tak jumpa tempat nak buka kan, dia buka. Dia buka macam ni. Maksudnya, produk kita tu berjaya. Dia buka. Dia sendiri buka tanpa kita pandu. Itu nama dia show, don't tell. Kalau kita ada inovasi yang sampai macam tu, inovasi kita sangat baik lah. Contoh, botol air ni, saya ada yang depan saya je lah. Show, don't tell. Kita buka macam ni kan. Ni dah common kan, dah biasa. Ada kadang-kadang macam mana nak buka. Lepas tu ada liang-liang macam ni kan. Untuk apa? Untuk orang buat recycle. Contohlah macam tu. Jadi kalau dia boleh buat benda tu sampai maksud dia tanpa kita cakap sepatah pun kat dia, benda tu lagi bagus. Ini berlaku dekat apps lah. Apps sekarang kan macam Shopee, Foodpanda, Grab. Dulu saya ingat struggle lah saya nak tempah Grab kan. Isteri saya lagi memang selalu jadi rujukan saya lah untuk Grab ni. Tapi sekarang saya tengok Grab ni tekan je mana jadi. Lagi-lagi nak bayar, dia tak susahkan kita. Jadi mungkin daripada empathy kepada customer, jadilah apps tu lebih baik. Okay. Yang tu immerse. Immerse ni selami. Ada yang sampai tinggal bersama, sampai duduk bersama semua. Ni yang kita perlu buat lah dalam sesi empathize. Sebab tu saya kata empathize ni sesi paling lama. Bukan 2 jam lah. 2 jam macam kita ni. Tapi empathize sebenar adalah contoh 3 bulan. Sebelum kita nak buat inovasi tu, betul. Akhirnya kita jumpa satu masalah, kita selesaikan tu, berbaloi. Berbanding kita nak cepat-cepat kelang kabut, inovasi kita dah siap, sebenarnya dia tak selesaikan masalah pun. Jadi di sini adalah interview life cycle. Ini sekadar tips sajalah. Tuan-puan biasa dah dengan benda ni. Kita jangan bias kan? Kita jangan bias. Kita tak ada nak leading question. Kita bagi tahu clue-clue tak. Lepas tu pair interview ni bagus sebab kadang-kadang orang tak selesa. Bila kita interview, kita rakam, kita tulis depan dia. Kita interview macam biasa, tapi pair kita, pasangan kita, sahabat kita, dia yang salin. Mungkin dia rakam kalau diberi kebenaran. Kalau orang tahu dia rakam, lain jawapan dia kan. Ataupun dia ingat je dalam kepala dia apa orang tu cakap. Seorang ni fokus tanya soalan, seorang ni fokus poin-poin dia cakap je. Tanpa dia menulis apa-apa. Jadi dia kelihatan natural dan kita akan dapat pendapat dia tu lebih mendalam di sini. Okey. Jadi di sini ada soalan terbuka. Okey, boleh ambil kertas ataupun tengok. Dia ada banyak. Soalan ni ada banyak. Tapi saya letak ni 4 je lah. Cukuplah untuk sesi kita 2 jam. Ada yang kata, ni masalah tadi. Soalan tertutup ni paling tak bagus kan. Sebab jawapan dia menjurus pada ya ataupun tidak. Soalan tertutup. Tapi soalan tertutup ni dia bagus untuk memulakan perbualan. Jadi jangan abaikan lah. Kalau orang tu jenis tak bercakap, ya tak tu lah kita bagi dulu supaya dah lama dia akan buka. Kalau orang jenis bercakap banyak ni, tak payah soalan tertutup. Bagi je, apa pendapat anda? Memang dia akan bagi pendapat. Pendapat orang lain pun dia tolong sampaikan. Kan? Jadi itu soalan terbuka. Jadi dia masih penting walaupun dia tak berapa mendapat banyak info daripada ya tidak lah kan soalan. Okey, ini contoh soalan-soalan yang saya bagi kepada pelajar yang masalah beg koyak tadi kan. Contoh saya kata, boleh Kahar ceritakan lebih lanjut situasi bagaimana beg Kahar rosak? Soalan terbuka. Sekarang ni kita dah ada ChatGPT kan, kita cari je soalan terbuka yang sesuai. Soalan tertutup, adakah Kahar menggunakan beg untuk ke sekolah? Ya.
Tidak. Okey. Soalan pengalaman, apa yang awak alami kalau rosak? Soalan mendalam, kalau anda boleh reka sendiri beg ni, apa yang anda nak buat? Ni mendalam. Okey, ni contoh. Ada saya bagi dalam nota tu, boleh rujuk nota lah nanti. Okey, ni contohlah jawapan. Dia sebenarnya kalau kita bukan tanya KAHA saja. Kita cari tim KAHA, orang yang macam dia. Orang yang sama macam dia, latar belakang dia, taraf kehidupan dia, kan, demografi dia duduk di pedalaman ke, di bandar ke, dia bercampur dengan. Kita cari KAHA yang bersih lain lah, yang lebih kurang sama. Kalau sekarang ni kita boleh buat satu WhatsApp group kan. Contoh grup RZ. Jadi orang yang masuk grup tu semua memang kaki RZ lah. Walaupun dia kadang dia tak ada motor RZ pun, tapi dia minat RZ. Jadi mereka lah orang yang paling absah, paling bagus untuk menjawab tentang RZ. Janganlah tanya dia soalan motor lain. Dia boleh bagi pendapat tentang motor lain, tapi pendapat dia tak sehebat pendapat dia tentang RZ. Jadi kita cari versi orang yang ni, versi dia. Paling senang, kita masuk grup WhatsApp tu, ataupun grup dalam Facebook ke, ataupun kelab-kelab kan, kelab menembak, kelab pencinta burung, kelab pencinta haiwan, kelab teropong burung, kan ada kan di Sabah, kelab pencinta burung. Jadi nak tanya pasal cinta burung, tak pergi dekat orang kelab, confirm dia akan jawab yang betul lah. Okey. Macam pilihan raya baru ni kan, ada 1-2 grup yang mengkaji kemungkinan orang ni menang berapa. Jadi di mereka ada, dia bekerja macam ni lah. Dia pergi empathy, pergi ke kampung-kampung, tanya cerita supaya dapat buat strategi yang seterusnya. Jadi benda yang sama juga berlaku pada inovasi, bukan setakat yang benda besar-besar saja. Kadang-kadang macam pelajar kan, kita pun tak faham kenapa dia asyik mengantuk je dalam kelas, dia tak suka aku ke. Jadi kita pun cakap, awak tak suka saya lah, lantak lah kan, awak tak suka saya, contoh. Tapi bila kita betul-betul tanya dia, sebenarnya bukan tu. Mungkin dia ni tak sarapan, bukan sebab tu kan. Jadi kita kena empathy tu lebih. Okey. Jadi contohlah dia jawab soalan macam ni. Saya selalu guna beg yang sama. Okey. Jadi dalam kepala kita, okey, beg yang sama. Dia punya point dia. Beg tu koyak, beg tu bawa beg berat. Beg tu basah. Okey. Yang saya kalakan kuning ni adalah pen. Okey, pen. Jadi kita kena, kalau kita nak interview, kita kena kenal pasti apa setiap benda yang dia kata tu, semua pen tu kita keluarkan dia. Beg yang sama, malas nak tukar beg ni, pen lah kesengsaraan yang dia alami. Kita kata tukar je lah beg, apa susah kan, beg beli je lah yang second hand. Rupanya dia punya pen dia malas lah, dia malas, sebab dia malas lah tu pen dia. Okey, kecewa, malu, kawan pergelak. Mungkin KAHA yang nombor 2 macam ni, KAHA nombor 3 macam ni, KAHA yang nombor 10 sampai 30 orang yang macam KAHA tadi tu, dia punya mana yang paling banyak pendapat dia. Kalau yang lagi ramai orang kita interview, lagi bagus hasil kita. Sebab tu empathize ni paling lama lah untuk proses. Contoh soalan mendalam ni, akhirnya kita cari gain juga. Gain ni apa dia nak? Bahan kalis air, tali yang tebal, dia nak tali tebal, dia nak banyak gantung benda, dia nak beg tu boleh lipat dan sebagainya. Jadi dekat sini yang penting. Bila kita tanya tu, memang tanya banyak soalan, jawapan pun banyak. Mungkin seorang tak cukup, cari 10 orang, cari 20 orang. Okey, dalam 20 orang ni kita dah boleh simpulkan, budak yang jenis macam ni, yang sekolah asrama, yang minat benda-benda hiking, benda yang aktif, dia sebenarnya nak beg yang macam ni. Bila kita kumpulkan, baru kita nampak. Jawapannya pattern sama dia. Kita cari yang sama lah. Kita cari pin dengan gain je. Cukup lah untuk kita dapatkan empathy sebelum kita mulakan buat interview. Buat inovasi. Ini kita belum mula lagi. Jangan dalam kepala kita, aku nak buat macam ni. Jangan macam tu. Sebab sekejap lagi kalau kita dapatan yang kita buat ni semua tak berguna. Akhirnya kita kata, aku nak buat macam ni, aku nak buat lah. Rupanya orang tak nak pun macam tu. Sebab tu dalam kepala kita, di peringkat empathize ni, jangan ada lagi rupa, bentuk. Kadang-kadang kita cakap nak buat apps. Rupanya bila dah melalui empathize, bukan nak buat apps pun, buat benda lain. Jadi yang ni kita mulakan dengan dapatkan dulu pain dengan gain. Okey. Jadi kita dah dapatkan jawapan dia.
Kita letak sticky notes kan. Kita letak point-point. Kadang-kadang point yang koyak zip, back sama ni sampai 10 kali orang cakap tentang benda ni. Jadi kita selesaikan benda tu. Back sama nampak? Back sama. Kan apa lagi yang sama? Malas. Malas lagi. Orang ni cakap malas. Yang kedua cakap malas. Kan? Yang ni cakap takut back rosak. Ni semua pain lah. Yang ni dia gain dia nak. Ni saya tunjuk satu contoh lah, satu orang je. Kalau kita ada, bayangkan kalau kita ada 50 orang. Dan dapatan kita boleh kumpulkan, baru tahu sebenarnya dalam 50 orang ni, 45 orang cakap malas adalah masalah dia. Jadi janganlah selesaikan benda yang bukan berkaitan malas. Selesaikan benda yang yang jadikan dia tak malas. Contoh, bagi dia point ataupun bagi dia hiburan sikit, bagi dia reward supaya dia tak malas. Di situlah inovasi kita. Bukan kita 2-3 orang dah cukup tak. Sebab tu saya akan beritahu tadi, empathize adalah proses paling lama. Okey? Jadi kita ambil gain dan ni semua adalah pain. Cukup kita ambil pain dengan gain dulu. Dan kita lengkapkan di sini kan. Macam tadi. Jadi tuan-puan nanti bolehlah ada yang saya bagi tu interview berapa ramai orang, akhirnya kita buat kesimpulan, ramai orang cakap malas. Malas ni adalah poin utama. Jadi malas yang kita selesaikan. Yang lain tu, yang sikit-sikit, yang tak banyak orang hadapi masalah tu, kita serah orang lain selesaikan. Kita selesaikan yang ramai orang hadapi je. Dan di dalam kemampuan kita lah. Okey. Inilah dia punya cerita. Dan selepas tu kita masuk dia dalam alat yang seterusnya, iaitu Customer Empathy Map. Macam inilah bentuk dia. Tadi masalah lah. Penyataan masalah. Ni SDG. SDG ni dia ada 17 kan SDG. Jadi kalau kita buat inovasi ni, kita kena ada SDG lah. Kita tahu. Sebab bila kita berpandukan SDG, satu dunia berpandukan SDG. Maksudnya masalah beg berat ni bukan di Malaysia saja. Di negara lain pun boleh faham masalah beg berat. Sebab tu macam di Jepun contohnya, dia ada beg yang keras kan, tahan lasak. Beg dia keras. Mungkin isu macam ni kita tak tahu kan. Mungkin ada dia letak loker dalam sekolah, dalam kelas, menunjukkan masalah beg berat ni berlaku di negara lain juga. Sebab tu kita pegang pada SDG supaya SDG ni kita tahu orang lain pun menghadapi masalah yang sama. Kalau kita tak berpandukan SDG, kita takut kita buat inovasi tu short sendiri. Sebab kita nak business kan. Business punya vision kita. Good idea berbanding dengan business idea. Okay, ini adalah masalah tadi. Penyataan masalah yang sama. Kita dah jumpa pain dah. Okay. Nampak tak? Ni contoh pain kalau kita interview, baru interview seorang. Kalau kita interview ramai, dia lagi jadi cantik lah dekat sini. Gain apa dia nak. Mungkin kita akan tengok di sini. Tali tebal ni ada majoriti pilih tali tebal. Jadi kita selesaikan tali tebal saja. Yang lain jangan usik. Reka bentuk yang lain jangan usik. Ubah pada tali tebal saja. Macam kita tengok Coca-Cola kan. Macam mana dia boleh bertahan sampai sekarang. Botol dia tu, dia ubah sikit-sikit kan. Dia mungkin dia buat empathize, dia pun buat design thinking. Dia tengok apa perlu ubah. Penutup perlu ubah tak? Identiti aku punya color warna merah hitam tu nak ubah tak? Kalau dia ubah, mesti jualan dia drop. Sebab secara lahir dalaman orang dah biasa. Coca-Cola ni mesti warna merah, contohlah. Jadi kena buat, sebelum nak buat pembaharuan, kena buat design thinking dulu supaya memastikan kita tak tersesat lah. Ni kita senaraikan kat sini lah. Material, tidak cukup gain apa dia nak. Lepas tu dalam banyak ni, okey, dalam ni lah, dalam bengkel ni, saya letak 3 sajalah masalah. Tak payah buat banyak. Sebab kalau buat banyak, makan masa lama kan. Kita selesaikan dulu ni, buat dalam masa cepat. Jadi, masalah yang utama apa? Yang banyak orang cakap. Contoh, material mudah rosak, ruang tidak cukup, beg berat, menyebabkan sakit belakang. Pain, ambil daripada 5-10 pain ni, pilih 3 saja sudah cukup. Lepas tu yang gain ni daripada, inilah jawapan dia, material mudah rosak. Jawapan dia, menggunakan bahan tahan lasak seperti polyester. Yang ringan tapi tak mudah rosak. Ruang tidak cukup. Gain dia apa?
mengandungi 5 jenis poket pelbagai saiz. Beg berat, jadi fungsi ergonomik kena dibuat. Ni top 3 lah kepada penyelesaian masalah kita. Jadi kepada yang tak perasan, saya ada bagi nota. Satu nota yang lengkap dengan contoh dan satu lagi nota adalah template kosong yang kita boleh buat conteng-conteng dekat situ. Yang boleh download di ruangan chat. Okey, jadi seterusnya kita dah lengkapkan jawapan interview. Okey, kat sini kan macam ni lah dah lengkap. Okey, kita akan pergi ke yang berikutnya. Lepas ni insya-Allah dalam 20 minit terakhir saya akan dedahkan dengan tuan-tuan puan-puan macam mana nak buat ni menggunakan AI. Cepat sikit. Untuk hari ni kita bolehlah guna AI kan. Tapi untuk yang sebenarnya AI tu membantu kita. Boleh saya akan bagi satu bahan dalam bentuk digital, tuan-tuan ambil secara percuma je. Eksklusif saya buat untuk bengkel kita hari ni. Okay, nanti saya akan sharekan di ruangan chat. Okay, kita akan dah sampai ke define. Define ni adalah jobs to be done canvas. Ini adalah canvas yang saya dapat daripada rakan saya, Encik Zaman lah. Dia jurulatih inovasi mara dari MSN Taiping, Syarul Zaman. Dia pun ambil daripada satu company lah, organisasi yang menggunakan canvas ni untuk selesaikan masalah. Kalau tuan-tuan perasan dekat sini, dah ada dah kita buat tadi. Description of persona. Contoh Kaha. Kaha ni siapa? Latar belakang dia kat sini. Okey. Lepas tu dia ada pain dekat sini. Pain. Apa kesakitan dia? Gain. Gain apa yang dia nak? Nampak tak? Jadi canvas ni pun macam alat tadi. Dia pentingkan pain dan gain. Dan dia ada kat situ influencer. Influencer ni apa? Faktor yang mempengaruhi masalah tu. Contoh sekarang masalah orang senang sakit kan, senang demam. Apa faktor mempengaruhi? Udara ke? Ada orang luar yang datang tak berdaftar ke? Pendatang asing tanpa izin ke? Dan jangan lupa ada satu fakta di sini, trend. Kalau kita nak bangunkan satu inovasi, kita kena ikut trend. Jangan ikut suka kita. Contoh trend sekarang, kamera pada phone ada 3. Tiba-tiba kita keluarkan satu inovasi kita, phone, kamera ada 1 je. Jadi kita tak ikut trend. Jadi kita akan drop, jatuh lambat. Contoh kalau ada ni, macam botol air mineral kan. Kita cuba buat yang berbeza bentuk dia. Jadi tak ikut trend. Jadi produk kita akan susah diterima. Macam kereta kan. Kereta elektrik ni sepatutnya lah bentuk dia ni dah tak macam kereta biasa. Sebab dia dah tak ada enjin dekat depan tu. Kan? Dia dah tak ada bonet depan. Dah buang dah bonet tu. Jadi patutnya kita kena potong lah kereta tu kan. Ruang dia tak ada bonet depan. Tapi kenapa kereta masih mengekalkan bonet depan? Walaupun bonet tu tak ada enjin pun. Dia pun cuma ada motor kat bawah kereta kan. Sebab apa? Sebab dia mengikut trend. Kalau cuba menyalahi trend, risiko dia besar. Macam kenapa kereta elektrik masih lagi letak tempat cas dia tu macam sama bentuk macam tempat isi minyak. Tempat nak cas dekat charger station tu pun sama bentuk macam pam minyak. Kan? Perasan tak? Sebab kalau dia cuba buat berbeza, orang susah nak adapt. Jadi trend semasa tu. Kita kena ikut trend. Supaya kalau kita tak ikut trend, orang nak adapt, orang ni kalau customer ni dia beli, dia rasa susah. Bukan dia saja tak nak beli, dia akan mempengaruhi orang lain. Tak payah belilah. Macam makanan kan? Viral, sedap. Sekali dia tak sedap, dia akan tersebar. Tak sedap, jangan pergi. Padahal orang tak rasa lagi. Sebab tu penting kita ikut trend supaya kita punya bentuk inovasi tu tak berbeza sangat. Kan? Sebab tu kalau kadang-kadang inovasi tu kita buat mahal harga dia sebab kita tak ikut trend. Industrial standard. Macam saya pengalaman saya buat kit haji, pembelajaran haji. Mula-mula saya bangunkan tu dalam RM200 untuk membangunkan modal saya lah. Lepas tu dengan produk yang lebih kurang sama, baru jual RM100 dengan untung sekali. Jadi saya tak boleh jual lah kit saya untuk generasi pertama tu. Sebab saya pentingkan kualiti. Board saya tu kena mahal, orang kata baling haiwan tu, matilah haiwan tu kan. Jadi sebenarnya kita ikut standard dia. Size business card.
Kalau kita buat custom, lain pula harga dia jadi mahal. Jadi kita kena ikut trend. Okey, ni contoh dia. Cara baca dia, tak apalah baca ikut mana pun tak apa. Ni use cases, okey, senario, cerita, kisah kahar tadi. Boleh letak kat sini. Okey, ni contoh Contoh penggunaan canvas. Canvas ni. Okey, contoh inilah. Bila saya keluar, jobs to be done. Okay, jobs to be done maksudnya apa dia nak? Gain dia yang terbesar. Gains ni apa semua dia nak? Gains dia paling utama adalah JTBD. Dipanggil job to be done. Bila saya keluar, saya mahu satu alat teknologi yang membersihkan udara di sekeliling saya supaya saya boleh bernafas dengan udara bersih. Maksudnya alat tu jangan besar sangat, saya boleh bawa ke mana-mana. Alat tu bersihkan diri saya. Sekarang ni kita ada alat tu kat rumah macam Kowe kan. Pembersih habuk, pembersih udara letak kat rumah. Tapi dia nak benda tu dia boleh mobile, boleh bawa ke mana-mana. Tapi trend dia apa? Gaya hidup sihat. Walaupun keadaan jerebu macam mana pun, saya tetap nak berjoging di luar. Saya tak nak jogging dalam gym. Itu gaya hidup sihat, trend. Jadi bila ada trend ni, adalah contoh alat yang digunakan membersihkan udara yang ringan. Ni contoh saja. Tak tahulah alat ni ada ke tak. Rasanya tak ada lagi alat ni. Tapi macam itulah. Dan bentuk dia nampak tak? Macam speaker kan. Dia tak menjauhi daripada trend. Tak pelik-pelik bentuk dia. Macam kipas tu kan. Kalau orang buat pelik sikit, orang tak tahu nak guna macam mana. Butang on off tu kalau orang susah nak jumpa, memang orang akan reject. Jadi kalau kita nak buat satu barang, lampu suluh contohnya, on off tu kita kena standard. Jangan pelik-pelik daripada orang. Kalau pelik-pelik daripada orang ni mungkin customer kita tak ramai kan. Orang tertentu ya. Okay, ni pentingnya kita buat jobs to be done, define untuk kena pasti apa masalah dia. Okay, dan akhirnya kita sampai kepada idea. Jadi idea ni adalah bila kita dah jumpa, okay, kita pergi sekejap. Di sini kita dah jumpa pain dan gain kita yang utama. Okay, yang ni kita dah jumpa pain, kita dah pilih 3 pain, lepas tu kita dah ada, dah mudah. Dekat sini kita dah nampak sebelum kita masuk ke define, kita dah mula nampak sikit-sikit bentuk alat inovasi kita. Sebab kita dah tahu dah, orang sebenarnya nak material ni je. Okey, lepas tu kita bawa pula kepada kenal pasti masalah yang sebenar. Kita cuba kenal pasti daripada pain gain tadi tu, menggunakan jobs to be done, kita isikan jobs to be done ni supaya bentuk inovasi kita nanti memenuhi keperluan orang. Bukan takat dia je nak, tapi tengok situasi, trend macam mana di seluruh dunia. Trend yang sampai kat Malaysia macam mana, kan? Kadang-kadang trend tu dia tak sampai lagi kat Malaysia. Dia berjangkit daripada Amerika, dia turun ke Brazil, turun ke India, turun ke Arab, contohlah, turun akhirnya baru turun ke Asia Tenggara. Jadi kalau kita cuba melampaui trend, mendahului trend, contoh trend tu di Amerika, di Malaysia belum trend lagi, trend kita akan tak diterima, dan bila trend tu sampai kat Malaysia, kita punya produk tu barulah, aku dah buat lama dah, kan, aku dah buat lama. Tapi tak berjaya sebab apa? Terlalu awal kita keluar. Sebab tu kalau syarikat besar macam iPhone, Samsung ni, dia dah ada dah, generasi telefon dia dah banyak dah. Dia tahu dah, yang ni 10 tahun lagi baru keluar. Dia tahan tu teknologi tu. Dia tahan dulu. Ingat lagi, sekarang ni kan kita paper, mula-mula kita dengan paperless kan. Paperless. Lepas tu kita pergi kepada, kita pakai QR code untuk bayar kan. Dulu kalau kita tak pegang duit tu, kita rasa tak seronok. Tapi sekarang ni kita pegang duit tu, kita rasa tak seronok. Kalau boleh tak nak pegang duit, semua duit aku dalam telefon je. Tapi 10 tahun sebelum tu, China dah pakai dulu QR code. Saya tengok filem China, tengok kenapa dia macam dalam babak tu dia accident, dia ganti rugi dengan pakai telefon je. Masa tu kita lagi masih selesa dengan guna duit kan. Saya tengok, rupanya sekarang ni trend kat Malaysia ni QR code dah. Tapi bila kita pergi ke luar negara Asia Tenggara, contoh Vietnam, mereka tak biasa lagi guna QR code. Dia nak duit lagi kan. Di Indonesia, jiran sebelah kita pun masih tak menggunakan QR code dengan meluaskan macam kita. Jadi trend di Malaysia tu, kalau kita cuba bawa di Indonesia, mungkin trend kita tak diterima sebab negara dia belum trend lagi.
Tapi lainlah kalau kita ni ada nama macam Elon Musk. Dia yang membuat trend tu. Dia yang create trend tu. Macam Khairul Amin. Dia yang create trend tu. Jual sambal dalam bekas kaya tu kan. Jual sambal. Dia yang mulakan trend tu. Okey lah. Kan? Tapi kita bukan Khairul Amin. Kita bukan trend setter. Kalau dulu trend setter ni macam Niloufar kan. Dia pakai tudung macam mana pun orang ikut, orang ikut, orang ikut. Dia tu trend setter. Jadi kita yang bukan trend setter ni, kita kena ikut trend. Kalau Niloufar dia tak ikut trend, dia trend setter. Khairul Amin dia tak ikut trend. Orang respon macam ni, dia tak perlukan trend untuk dia jadi hebat, untuk dia viral. Dia yang create trend untuk dia viral. Sekarang ni dia buat apa? Dia nak buat lawatan kan, bawa orang ke Eropah. Dia mulakan trend tu. Nanti tak lama lagi influencer lain akan follow dia lah. Jadi kita di mana? Jadi di sini kalau kita pakai orang kata apa? Jobs to be done canvas ni, kita dapat menyelamatkan produk kita daripada ketinggalan zaman ataupun terlalu mendahului zaman. Kita akan check lah, check and balance. Oh, trend dia macam ni. Influencer dia macam ni. Saya pernah jumpa ada satu innovator dari Vietnam lah. Produk dia tu laku keras lah. Masa ni lah, masa PKP dulu, musim COVID. Tapi sekarang ni dia katalah, masalah dia sekarang, produk dia macam buat helmet tau. Dia bukan helmet sebab orang Vietnam ni bawa motor kan. Helmet dia tu macam boleh jadi mask terus lah. Pakai helmet boleh tapis udara. Dia agak susah sikit nak adaptasi. Zaman COVID tu sekarang dah habis. Macam mana idea helmet dia tu nak bawa ke zaman sekarang. Tapi ada di beberapa bahagian di Vietnam macam di Hanoi, pencemaran udara dia sangat tinggi sebab jalan dia berdebu, berhabuk. Walaupun jalan dia tar tapi habuk dia banyak. Mungkin keadaan cuaca dia. Jadi dia cuba ubah trend dulu masa PKP untuk COVID. Helmet dia tadi dia ubah sesuai sikit je. Dia tambah nilai sikit supaya menjadi alat untuk mengawal pencemaran udara ketika bawa motosikal. Okay, jadi dia sedang berusaha ke arah tu lah. Jadi bila saya tengok balik apa yang dia cakap tu, oh betul. Kalau dia guna jobs to be done canvas ni, dia mesti boleh nampak trend terkini macam mana, trend yang tertinggal macam mana. Kita jangan pakai trend yang tertinggal lah sebabkan yang terkini, macam saya buat kit pembelajaran haji, saya buat dalam bentuk macam Saidina kan, Monopoly. Sekarang macam dah ketinggalan sikit kan, jadi saya merancang tu bawa dia ke online pula. Kita buat online pula. Sebab trend sekarang online. Orang dah tak layan sangat yang fizikal ni. Kita kena berubah. Tapi kalau kita pakai JTBD Canvas, Jobs to be done Canvas ni, insyaAllah kita akan nampak. Dan akhirnya bila sekeliling ni kita tulis dengan fakta-fakta ni, di tengah ni, sketch ni, kita boleh lukis lah. Lukis pakai tangan je. Lukisan macam mana rupa bentuk inovasi kita. Di sinilah kita boleh mula nampak, okey, sekarang ni aku nak buat apps. Sekarang ni aku nak buat produk fizikal. Sekarang aku nak buat benda ni. Aku dah nampak. Jadi apa yang kita buat tu adalah berdasarkan pain gain, adalah berdasarkan beberapa bulan yang kita buat ataupun beberapa lama yang kita buat masa empathize ni. Cepat temu ramah, kita dapat dapatan tu dengan baik. Tak perlu kita sambung belajar contoh PhD, master kan untuk kita dapat pendapat macam tu. Maksudnya cara kerja kita, walaupun kita innovator, sama macam orang cara kerja PhD tu. Buat dia punya kajian. Tapi PhD tu dia lebih tinggi lagi lah kan tahap dia. Kita mengikut cara mereka, tapi kita menumpukan pada empathy. Okay, Alhamdulillah kita telah sampai kepada peringkat ideate. Adakah anda masih bersama saya? Sahabat-sahabat semua. Saya lihat kita ada ramai juga ni, ada 50 orang insyaAllah. Okay, kita sampai ke peringkat ideate. Jadi ideate adalah bagaimana kita nak mula bina. Dah selesai dah. Kita dah pilih dah. Ni final. Idea yang kita tak nak kita buang, bukan buang, kita letak tepi. Idea yang kita ambil tadi, kita mula membina. Tapi tips dia adalah kita kekal fokus, jangan tukar. Dalam minit, tukar tajuk lah. Budak-budak lah suka. Saya nak tukar tajuk lah cikgu. Tajuk ni tak best lah. Bukan best tak best. Kira empathize tu cukup tak buat.
Ni laminate tukar tajuk. Laminate akhirnya inovasi buat tu tak berapa bagus. Kan? Fikirkan tentang pengguna, jangan fikir tentang diri kita. Diri kita ni kita letak tepi. Pengguna nak macam ni, aku yang buat untuk pengguna. Okay, semua idea perlu diambil kira. Ambil kira juga. Bukan buang, letak tepi. Kalau letak tepi tu, kita cakap, kamu ambil lah. Selesaikan. Saya selesaikan ni, awak selesaikan ni. Kuantiti. Masa ni kita pentingkan idea tu banyak. Sebab kita nak dapat idea yang terbaik. Okay, bina idea daripada orang lain. Orang lain bagi idea, kita tambah. Orang lain, kita tambah. Kan? Jadi idea tu berkembang. Dan paling baik adalah kita galakkan kemunculan wild ideas ataupun idea gila. Kita jangan cakap, tak logik lah idea ni. Kita letak logik tu nombor 2. Kita utamakan wild idea sebab mungkin daripada wild idea tu dapat banyak idea, anak-anak idea yang sangat baik. Kan? Sekarang macam contoh harga minyak. Itu kan kita susah kan nak survive sebab minyak dunia ni dah terlalu kurang. Jadi think tank membincangkanlah kemunculan idea-idea banyak ni sampai minta survey daripada rakyat kan. Macam mana nak atasi ni. Lepas tu dia jana idea, akhirnya dapat satu idea yang boleh menyelamatkan sekurang-kurangnya beberapa bulan penggunaan petrol. Contohlah, begitulah. Jadi di sinilah peringkat idea kita utamakan. Tapi ni paling mudah lah untuk tujuan online. Validasi idea siapa yang kita nak terima. Tak semestinya kita ketua, idea kita diterima. Tapi idea undi je lah. Siapa terima idea saya? Letak banyak-banyak. Okey. Yang lain tak terima. Jadi idea yang majoriti, kita terima lah. Okey, kita bangunkan idea ni lah. Sebab majoriti kata nak buat apps. Pakai apa? Pakai Arduino. Pakai Google AI Studio contoh. Pakai Canva code pun dah cukup lah. Jadi semua orang Canva. Walaupun seorang tu kata, apa pakai Canva. Tapi dah majoriti setuju pakai Canva. Kita ikut pandangan majoriti lah. Tapi ni cara paling mudah lah untuk validasi idea. Sebab inovasi kita yang kita buat ni, kita pun bukanlah orang kata cari makan dengan buat inovasi kan. Macam Zul Design kan. Zul Design ni dia lebih rigid sikit dia punya cara berfikir. Kita ni nak masuk contoh pertandingan, nak selesaikan masalah persekitaran kita saja. Masalah yang mungkin tak terlalu besar untuk orang lain, tapi untuk organisasi kita masalah tu besar. Dah zaman berzaman. Jadi orang dalam organisasi kita je lah yang mengundi untuk benda tu. Okey, dan bila beramai yang setuju, kita takkan buat kerja seorang lah. Sebab design thinking ni, cara kerja dia tak boleh solo, dia kena berkumpulan. Sebab bila berkumpulan, idea tu lebih cepat dan lebih bagus. Okay. Dan modus operandi idea ada banyak. Kalau saya suka yang Lotus Blossom Technique ni, tuan-puan boleh search lah. Lotus Blossom Technique ni, dia macam idea core dengan idea sub-sub dia banyak kat tepi dia. Dia idea tu berkembang. Dia boleh buat pakai Excel juga Lotus kan. Tapi untuk hari ni kita tak sentuh yang tu lah. Mind mapping ada 6 thinking hats, ada crazy eggs, ada macam-macam cara. Banyak lagi. Tapi yang saya pilih adalah Scamper. Sebab apa Scamper? Scamper paling senang. Jadi, kalau tuan-tuan tengok Scamper ni, mudah je. Nama je macam, Scamper apa? Susahnya. Tapi saya tunjuk beberapa contoh sebenar macam mana Scamper ni berjalan. Okay? Ni cerita Scamper. S adalah untuk substitute, C combine, A adaptation, adapt, M modify, P put, E eliminate, R rearrange. Cukup lah. Boleh hafal lah. Seminit pun boleh. Scamper. Jadi kalau kita ada masalah, kita dah buat empathize, define, sekarang ni kita dah sampai peringkat idea, kita buat Scamper saja. Macam mula-mula saya beritahu tadi, kita nak menambah nilai kan. Menambah nilai ni Scamper paling best lah kalau kita nak buat menambah nilai. Okay. Contoh kerusi dan meja. Kerusi campur meja, kuja kan. Kuja. Apa unsur Scamper dia guna kat sini? Combine, adapt, modify. Jadilah satu inovasi. Boleh di copyrightkan lah kan. Boleh di patentkan siap lah. Meja ni bergerak macam ni. Siap boleh patent. Simple je. Pakai Scamper je. Okay. Dan dia lebih sikit. Nampak selesa kan. Nampak eksklusif macam ni. Ni di
HQ Mara ni. Saya ambil gambar. Okey. Ni rak. Asalnya tempat menyimpan borang. Saya ambil sebab pejabat di MRSM masa tu dia nak buat clear lah kan. Dia ada dapat tempat peti surat baru. Saya ambil, saya tengok ni macam berguna je, saya letak lah. Esoknya saya datang tengok-tengok, benda ni dah sangkut dekat dinding jabatan. Kan? Rupanya, ingatkan orang nak letak borang. Dah jadi tempat meletak alat tulis. Kan? Asalnya tempat letak borang, dia beradaptasi dengan cikgu. Borang-borang tak adalah, cikgu tak ada borang-borang, letak alat tulis. Sebab cikgu ni suka alat tulis. Letak pula hadiah-hadiah kat atas ni. Ni di MSN Balik Pulau. Jadi ni contoh, asalnya board yang fizikal, ada kertas banyak, digantikan dengan board yang bersifat television, TV kan. Put, letak saja, ganti. Scamper kan, PS, scamper. Jadi di sini penerangan solar, panel solar. Ciri inovasi letak panel solar boleh hidupkan lampu ketika gelap. Gantikan dia dengan yang menggunakan elektrik. Ni koperasi ni menariklah, contoh ni saya selalu bawa. Bila saya buat bengkel, asalnya koperasi ni dia ada dinding. Tapi lepas tu koperasi kata, ada dinding ni susah kan. Pelajar tu dia akan, yang petugas koperasi kena ambil barang, kena bayar, pergi balik. Habis je waktu rehat, budak tu dah penat dah. Untung pun tak banyak. Jadi apa kata koperasi kata, kita runtuhkan terus dinding ni, semua orang boleh masuk. Maksudnya ganti dinding dengan pintu kaca. Eliminate, singkir. Kan? Singkirkan batu, jadi keuntungan berganda-ganda. 2 ke 3 kali ganda daripada keuntungan yang asal. Mula-mula masalah dia budak tak bayar lah, dia terlupa bayar. Bila letak CCTV, akhirnya keuntungan tu meningkat. Ni contoh scamper yang paling senang lah. Benda kita buang, contoh macam phone, buang dia punya dial kan, tempat keypad dia tu, jadi macam sekarang smartphone, eliminate. Sangat bagus lah. Ni contoh kisah Volvo lah. Sebelum ni kalau kereta dia pakai tali pinggang yang macam dekat flight kan, dekat kapal terbang. Pakai macam ni je. Tapi bila ada ramai orang mati, tak pakai tali pinggang. Bila tali pinggang ni dicipta, dia ingat nak kurangkan kematian. Tapi masih lagi orang mati, tapi mati lambat sikit sebab kecederaan dalaman pada perut. Bila aksiden kereta. Jadi designer daripada Volvo ni, dia buat 3-point seat belt yang cover dada. Jadi bila aksiden, dada ni selamat lah. Mengurangkan risiko dan berjuta orang lah selamat disebabkan oleh Niels Bohlin ni. Dan yang bagusnya, Bohlin ni dia tak patent kan. Dia kata ni CSR aku bagi untuk manusia sejagat gunalah. Sampai sekarang aksiden berlaku, kematian dikurangkan dengan 3-point seat belt. Okay, jadi dia gunakan scamper. Daripada 2 jadi 3, tambah je. Ni kita punya rakyat Malaysia. Kan macam mana dia gunakan Tupperware, macam Tupperware, konsep dia. Okay. Macam mana telur separuh masak tu dia boleh sama je setiap hari kita makan. Rasa dia sama, structure dia sama kan, texture dia sama. Sebab sebelum ni orang masak kadang-kadang separuh masak, terlebih masak. Dia cipta benda simple je. Dan benda ni diiktiraf dunia. Datuk Hugh ni asalnya dia operator untuk, tak silap saya macam apa, bajak kan, bajak. Tapi sekarang dia dah jadi datuk dan dia buat bisnes dengan inovasi dia yang sangat menarik ni. Satu dunia guna inovasi dia ni. Hebat kan? Dia modify sikit je. Buat lubang sikit dekat bekas makanan tu. Akhirnya jadilah mesin separuh masak telur. Ni pun sama. Buat tempat untuk letak je. Sebab orang yang hygienik ni, mula-mula dia keluarkan produk ni, beli produk dia. Dia jual di 40 negara. Simple Kan? Dia buat penutup brus gigi. Rupanya rakyat Malaysia yang cipta.
Dia gunakan scamper kat situ. Ni daripada saintis dari China lah. Orang yang nak makan nampak tak? Simple kan? Sekarang ni kadang-kadang orang ada yang tak suka letak sos campur macam tu kan. Macam saya cecah macam ni. Produk ni sangat berguna lah untuk orang-orang yang macam saya ni. Ramai orang yang macam ni, sos siap dengan kotak sekali untuk apa? French fries ni. Okay, dia gunakan food combine dalam unsur scamper. Jadi kalau sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan nak buat inovasi, kalau tak nak fikir banyak, gunakan scamper je. Kalau S tak boleh, guna combine. Kalau combine tak boleh, guna adapt. Dan ada satu cara yang paling bagus, tapi benda ni sangat teknikal lah. Dia TRIS. TRIS pun boleh digunakan sebagai alat untuk sesi idea. TRIS. Tapi dia berteknologi tinggi kan TRIS ni. Penyelesaian simple pun tapi konsep TRIS ni sangat baik. Kalau ada yang pakar dalam ni, saya sangat respect lah. Saya pun belajar sikit-sikit je TRIS ni. Sampai kalau boleh saya nak dapat lah kan certification untuk TRIS ni. Tapi sebelum nak ke situ, kita nak guna TRIS pun susah, kita guna scamper. InsyaAllah scamper ni dia sangat berkesan. Inovasi yang besar-besar pun dia guna scamper juga untuk apa? Membuat inovasi. Okay, jadi kita dah cover dah yang tak masalah. Kita dah cover siapa customer kita, 4 golongan tu, pilih salah satu. Kita dah cover buat soalan, kita dah cover jawab soalan, kita dah cover kepada jobs to be done canvas, kita dah cover pada scamper, dan kita nak habis dah. Kita akan pergi ke peringkat seterusnya iaitu prototype. Okay, saya selalu gaduh dengan cikgu RBT, reka bentuk. Dia kata prototype ni mestilah produk fizikal. Tapi yang saya belajar, kalau dalam design thinking ni, prototype ni dia banyak. Jadi betul lah yang cikgu yang tu kata betul di bidang dia. Yang di bidang ni prototype dia lebih general lah. Okay, prototype ni apa? Dia menterjemahkan idea dalam bentuk fizikal. Okay, kita tengok sikit video ni sekejap. Kalau boleh main. Okay, ini menceritakan tentang prototype sebelum kita buat apps. Okey, cukuplah. Ni dia namakan paper interface prototype. Jadi kalau kita nak buat satu software, nak buat apps, nak buat website contohnya kan, yang sistem berkaitan komputer, kita bangunkan dulu prototype menggunakan kertas. Dan paper interface prototype ni sebenarnya memang diamalkan oleh profesional IT yang buat apps di syarikat-syarikat besar. Dia buat macam ni. Contoh kalau kita ada customer ni dia mana tahu apps tu macam mana kan, back end dia, dalam dia tak tahu technical ni. Tapi kalau kita nak tahu inside dia, tuan nak macam mana, apps yang macam mana, cuba lukis sikit. Kalau dia lukis atas kertas kan, kita pun tak faham. Jadi kita bagi dia kertas kosong, buat prototype macam paper interface ni, lukis. Muka surat pertama nak macam mana? Okey, ni nama, boleh sign in kat sini, password kat sini. Okey, muka surat kedua ada apa? Dia lukis. Ada contoh, ada profile. Yang ketiga ada apa? Ada troli, ada apa semua. Lepas tu nak bayar macam mana? Macam ni bayar. Dia tak faham technical, tapi dia faham macam mana produk tu akan berfungsi. Jadi paper interface prototype ni sangat baiklah untuk orang-orang macam kita yang profesional, bidang IT contohnya. Kita nak customer kita orang yang bukan IT tapi dia ada duit. Jadi kita bagi dia prototype yang macam ni. Dan ini adalah international standard untuk prototype yang bersifatkan apps lah. Kalau macam pereka kasut kan, sebelum dia buat rekaan kasut untuk orang kaya macam mana pun, buat daripada board, buat daripada kertas, buat daripada kotak. Tapi kat sini dia katalah, ni ada batu berlian, yang ni kulit buaya. Lepas tu suruh customer tu pakai lu yang bentuk kasut ni. Lepas tu customer tu conteng sendiri, dia nak apa, bentuk macam mana, bentuk macam mana. Sebelum dia buat, dia tunjuk yang versi
prototype yang simple macam ni supaya dia tak rugi masa dan tak rugi duit. Kalau dia buat pakai material sebenar, dia akan jadi apa? Rugilah kan. Jadi prototype ni boleh menggambarkan yang sebenar tetapi disampaikan dalam bentuk yang simple. Dia ada ciri-ciri MVP, minimum viable product. Betul kalau kita nak buat satu inovasi berkaitan kereta, inovasi tu macam kita nak buat steering tu mestilah boleh bergerak. Pintu tu mestilah boleh buka macam prototype yang boleh buka. Supaya orang nampak. Ini nama dia ciri-ciri MVP, minimum viable product. Ini yang kita buat di MRSM. Macam mana pelajar-pelajar ni dia belajar design thinking. Ni pelajar tingkatan 3 masa ni dah boleh faham dah. Dia buat prototype menggunakan kotak. Dan kotak ni sebenarnya macam kasut ni kan, adalah sama dengan mazhab antarabangsa untuk design thinking. Jadi budak-budak macam ni patut peringkat universiti kan, tapi kita dah dedahkan seawal belajar tingkatan 3. Yang ni dia orang pitch, dia belajar pitch macam dunia reality kan. Dia pakai kasut ni memang saiz dia. Dia cerita bag ni sebenarnya ada ni, tapi akhirnya dia bila cikgu ataupun penasihat dia repair tu, akhirnya dia buat dia boleh jadi kasut sebenar. Dia boleh jadi bag yang sebenar. Budak ni dia menang. Ni produk dia, bag tangan. Kan orang-orang yang designer bag tangan ni, kasut ni memang lelaki kan. Sebab dia faham. Okey, ini adalah 8 jenis prototype kita. Okey, ada lakaran yang paling rendah lakaran lukis je. Dalam design thinking boleh dikira sebagai prototype. Okey, ada model fizikal, ada paper interface yang tadi apps tu kita tunjuk. Lego sendiri pun adalah prototype. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya. Ini yang kita dah tunjukkan tadi, paper interface. Ini model fizikal produk saya ni. Produk kami ni mockup. Model fizikal lah. Sebelum kita buat jadi macam ni, kita buat pakai kertas dulu. Okey. Ini contoh pelajar model fizikal. Dia buat inovasi menjana elektrik menggunakan air longkang. Boleh menyalakan lampu. Ini prototype yang dah jadilah. Okey, ini model fizikal. Lepas tu pelajar ni dia buat paper interface. Dia buat apps berkaitan nak beli durian mana dekat yang sedap di Pulau Pinang. Jadi dia buat pakai kertas je dulu dah. Dia tunjuk kepada julatin ni, Cikgu Syarul Rahman. Dia tunjuk dengan Cikgu Julia ni, dia tunjuk macam ni. Akhirnya dia boleh buat satu apps yang bukan saja menarik durian di Pulau Pinang, boleh menarik tempat-tempat sambil makan durian, sambil stay dekat hotel ataupun dekat resort mana-mana. Ini papan cerita. Kalau inovasi kita berkaitan proses buat kerja, kita buat storyboard. Storyboard juga adalah prototype inovasi. Lego, sebelum Lego ni jadi sebenar, taman tembakan sebenar, sekumpulan engineer ni dia buat pakai Lego dulu dengan nisbah saiz yang sebenar. Sebab Lego ni dibina dengan nisbah kan, nisbah saiz. Jadi Lego sangat sesuai untuk buat prototype. Dan seterusnya kita tengok produk berorientasikan pengguna. Macam soalan tadi kepada Kaha tadi, kalau nak beg yang bagus, cuba buat macam mana beg yang kamu nak. Kita bagi semua alat kat dia. Ni Wizard of Oz. Contoh budak ni dia nak buat inovasi vending machine kan. Dia kata bila masuk duit, tangan dia tarik duit. So, dia keluarkan alat barang-barang tu dengan tangan dia. Keluar. Bila produk ni siap, dia gunakan sistem elektrik. Tapi sebelum siap, dia gunakan kaedah Wizard of Oz, macam magic kan. Tajuk filem kan, Wizard of Oz. Okay. Yes, yep. Ni role play, contoh majlis-majlis. Kadang-kadang kita ada raktai. Raktai tu sebenarnya adalah prototype. Dan lakaran Lakaran ni paling simple. Jangan pakai Leo je kan. Orang kata cakap lakar sikit, tunjuk sikit. Kalau boleh lakaran tu betul-betul tunjuk ciri-ciri teknikal dia, baru orang boleh faham kita punya prototype. Dan ini dinamakan prototype jenis low fidelity. Maksudnya sebelum kita buat prototype sebenar, iaitu high fidelity, kita buat yang low fidelity supaya produk kita tidak sia-sia, tidak habis banyak masa untuk buat benda yang sia-sia yang akhirnya tak diterima. Jadi kita low fidelity ni bagi koyak habis pun tak apa. Yang penting bila masuk ke high fidelity, dah final, dah orang semua setuju. Banyak berlaku, produk dah siap cantik elok, lah banyak komplain kan. Jadi macam orang buat kereta lah kan.
sebelum dia keluarkan satu-satu produk kereta, design kereta tu, dia dah habis-habis dekat advertise dah. Dia dah habis survey dah. Walaupun lepas dia keluar pun ada orang kutuk, tapi dia sebenarnya dah tahu. Customer dia siapa? No idea ke? Kita dah tahu, kita main bantai je, kita tak minat. Tapi dia dah tahu dah. Akhirnya produk dia laku juga. Sebab dia cuma target kepada customer dia. Contoh macam Pro 2 kan, dia keluarkan kereta elektrik yang sewa bateri. Ramai orang kutuk. Tapi dia dah melalui dah design thinking dia tu, dia dah tahu dah. Aku sebenarnya nak jual dengan siapa. Orang yang tak nak tu sebenarnya bukan customer dia. Jadi jangan jual kat orang tu. Kita yang kena tentukan customer kita tu siapa antara empat tu. Okey, ini adalah keberkesanan design thinking. Boleh tengok pelajar MRSM ni, mereka buat meja extend untuk panjangkan meja dalam kelas. Akhirnya dia dapat buat meja yang sebenar. Jadi kat sini kita dah kutuk habis lah. Kotak ni letak ni. Dia dah beritahu dah material nak letak besi ke nak letak papan je. Akhirnya dia boleh buat material sebenar. Extender boleh lipat-lipat meja ni. Dia letak kat kelas. Ni pelajar ni tingkatan 4 pelajar ni. Asalnya produk dia prototype guna kotak saja. Tapi ada bijak lah budak ni sebab bapak dia sebenarnya ada macam bengkel perkayuan. Dia guna bapak dia. Tapi bagus kan dia collaborate dengan bapak dia, dia nampak. Jadi kita ajar dengan dia sebelum buat ni, buat dulu prototype. Dan prototype ni saiz sebenar. Bagi tahu orang yang buat sebenar, saiz sebenar. Jangan saiz tak sama sebab kita nak ada ciri minimum viable product iaitu MVP. Pelajar ni dia buat kotak asalnya, bag. Akhirnya bila hari yang sebenar, dia dapat buat bag. Dia curi bag adik dia ke, dia minta ke macam mana, dia letak ciri-ciri high fidelity prototype. Di sinilah kita nak tengok prototype yang sebenar lah. Budak ni dia buat pakai kotak. Dia kata nak buat mesin pengering kasut. Akhirnya dalam 3-4 bulan macam tu, dia berjaya menghasilkan alat pengering kasut. Kan? Nampak? Dia siap boleh beritahu kasut sukan berapa minit. Ni berapa minit. Sebenarnya dia ada hair dryer kat sini yang berfungsi. Macam mana dia buat pun saya tak tahulah. Saya tak beranilah nak petik kan. Kita minta cikgu yang ada engineer sikit. Test. Cikgu tu kata budak ni buat betul lah. Dia buat kerjasama yang memang bagus dengan orang elektrik lah. Pelajar ni dia buat termos pakai kotak. Akhirnya dia boleh buat termos yang boleh sambung dengan elektrik. Dia buat joint venture dengan pensyarah daripada UPM. Mana dia kenal pensyarah tu saya tak tahu. Banyak habis dia duit dia RM300 juga. Dia buat benda ni. Akhirnya dia menang duit RM15. Tapi passion dah tu lah. Bila kita ajar dia proses design thinking yang sebenar, dia buat daripada sini, dia beritahu macam ni bentuk ni, reasonable, pakar kata boleh jadi, baru dia laburkan duit RM300 dia untuk buat benda ni. Dan dia boleh bawa projek ni pergi ke universiti. Kalau tak labur, jadi lebur kan. Jadi bila buat design thinking, insyaAllah tak lebur. InsyaAllah labur tu berbaloi. Budak ni dia buat, ni asalnya macam dompet macam ni kan. Dia punya prototype lain lah. Tapi lebih kurang macam ni lah pakai kotak. Akhirnya dia buat satu dompet ajaib. Macam mana duit RM10 tu tiba-tiba boleh bertukar tempat. Dompet dia ni untuk lebih pada release tension lah. Tension buka dompet saya. Bukannya untuk dompet nak pakai ke mana-mana kan. Untuk macam fidget spinner tu. Konsep dia macam tu lah. Dompet untuk release tension. Ini produk kami. Haji Tuyu. Buat atas kertas manila card je macam tu. Dan bila dah siap, kita buat dia Minecraft. Sebelum kita bina, kita rancang dulu kat sini. Buatlah conteng kat sini, akhirnya kita bina berdasarkan plan kita. Okay, macam arkitek lah. Ni yang asalnya belah kiri ni, produk asal kami. Low fidelity. Akhirnya ada sedikit sumbangan dana daripada pihak MARA dan pihak-pihak tertentu. Akhirnya kami dapat realisasikan kepada prototype high fidelity. Di sinilah kepentingan prototype. Dan akhirnya kita boleh ukur prototype ataupun inovasi kita tu di mana. Dengan menggunakan Raja Eisenhower ni, keperluan. Kalau contoh keperluan dia tinggi, kos dia rendah, okay? Dia adalah wow. Kan? Kos rendah tapi ramai orang nak, wow. Kalau dia kos rendah, keperluan dia rendah, buat sekarang. Jangan tunggu lagi. Sebab kos pun rendah, tapi orang nak, tapi tak ramai. Buatlah sekarang. Okay? Kalau keperluan dia tinggi, tapi kos pun tinggi. How?
Kan kain nipis yang tahan macam mana tu? How? Kena buat R&D lagi. Kena how? Dia mahal sikit. Tak apalah, carilah duit. Kan? Mintalah geran ke, loan ke, kan? Dan yang ni elakkanlah yang PAU ni. Iaitu keperluan rendah tapi kos tinggi. Kalau kita dah buat Eisenhower punya rajah ni, kita tahu dia dekat PAU, janganlah kita buat sebab merugikan masa dan tenaga kita. Okay, jadi yang ni saya cuba masuk dalam ChatGPT ataupun Gemini ke kan. Bila kita dah buat, sekarang kita ada teknologi kan. Kita gunalah. Hasilkan sebuah beg yang boleh ada ciri-ciri tadi ni. Ciri-ciri ini lukisan dalam bentuk low fidelity prototype dibuat daripada kotak. Jadi dia cadangkan bentuk macam ni. Jadi nanti kita buatlah produk ni pakai kotak berdasarkan apa yang kita cari dalam AI generative ni. Okay, generative AI ni. Lebih kurang macam ni lah yang akan bentuk. Jadi tuan-tuan dan puan tadi ada letak masalah. Bila dah tapis masalah tu, nanti dah jumpa yang sebenar, minta ChatGPT ke ataupun AI yang kita ada, cuba reka yang low fidelity. Kita cuba buat dengan saiz sebenar. Jadi kita bagi dulu saiz sebenar kepada bakal pengguna kita. Setuju tak macam ni? Setuju tak bentuk macam ni? Nanti dia akan buat penambahbaikan ni. Barulah kita buat beg yang sebenar dengan material sebenar. Supaya kita dah tahu customer kita ni siapa dan confirm dia orang akan beli. Jadi inovasi kita takkan jadi sia-sia lah. Okay, ni cerita dia contoh lukisan kita lah. Prototype. Dan akhirnya prototype ni akan kita test. Okay, sekejap lagi. Seperti yang saya kata tadi, kita akan test satu sistem yang saya susun untuk kita cuba buat design thinking ni menggunakan bantuan AI. Okay, ni test lah. Test ni sangat penting. Dia rukun yang terakhir dalam 5 design thinking kan, test. Jadi apa? Sebab kalau kita nak test, sebelum kita buat tu kita test dulu dengan prototype low fidelity supaya wang yang kita laburkan tidak lebur. Okay, kita uji prototype lebih awal lagi baik. Jangan terus buat. Tak uji terus jual. Memang cari masalah lah kalau macam tu. Tak, kita kena buat balik. Kita macam reverse engineering kan. Penat buat reverse engineering ni. Penat kita belajar daripada kegagalan. Jadi jangan belajar daripada kegagalan, kita belajar daripada kegagalan orang, kita buat design thinking supaya kita selamat. Kan? Diselesaikan dengan segera agar tidak menjadi petang rumit. Kalau tak boleh selesaikan semua, kita pilih 3 je yang kita boleh selesaikan, tapi masalah tu besar untuk diselesaikan dan dia di bawah kemampuan kita. Kalau kita tak mampu, kita boleh tak collaborate dengan orang yang mampu. Kita jadi project manager. Tak ada masalah. Kan? Sebab tu ada 4 tadi kan. How. Kita guna how tu. Nak kena ada duit, minta duit. Nak kena ada pakar, cari pakar. Tu how. Sebab how ni bagus. Bila kita buat dalam kotak how, sebab keperluan tinggi, tapi kos dia tinggi sebab keperluan dia tu tinggi. Jaranglah kita tengok keperluan tinggi tapi kos rendah. Sangat jarang. Jadi kita memang perlu memerlukan duit lah kan. Biasalah orang inovator macam kita ni memang faham. Inovasi ni memerlukan duit yang banyak. Okay, tunjukkan saja, show don't tell. Macam saya sebut tadi. Minta pengguna bercakap tentang pengalaman mereka. Innovator menjalankan segala dapatan test. Catat. Paling baik yang prototype kita dah siap tu, kita letak saja. Kita jangan cakap apa-apa. Cara guna dia macam ni. Kita tengok dia buat. Kalau dia boleh survive buat benda tu tanpa kita tunjuk ajar dia, produk kita tu memang TikTok. Kan? Kita letak je dia tahu guna. Memang bagus. Dan mengikut standard, industrial standard tadi. Itu penting tu. Kita buat JTBD, job to be done canvas tadi supaya dia ikut trend kan. Kalau kita nak buat kipas, trend kipas tu ikut sama bentuk dia. Kalau nak buat pen, jangan pelik sangat pen tu supaya orang guna je dia tahu dah macam mana nak guna pen. Tak perlu guna manual pengguna. Macam kita beli kereta pun kan, manual pengguna punya tempal tu kita tak nak baca pun. Sebab kita duduk, kita boleh tekan, kita boleh ni, maksudnya kereta tu baguslah dia punya design dia. Okay, ni product testing. Penting untuk kita buat product testing. Macam mana dia test depan orang, elemen tu punyalah tahan kan.
Jadi dia boleh meyakinkan orang lah untuk membeli. Tapi kalau ikut logik kan, kita beli kuali tu ada lah. Kita nak buat macam ni kan. Biar kuali tu pertahan pun. Tak ada je kita nak buat macam ni kan. Tapi inilah kaedah dia test. Kalau sirim pun dia akan test macam ni lah. Tapi dengan langkah yang selamat lah. Kalau test macam ni saya rasa bahaya ni. Tak kena dia, kena kita yang tengok kan. Campak kita. Tak ada unsur keselamatan. Sebab tu test ni penting. Kalau dekat sini test. Kalau di peringkat inovasi di dalam organisasi kita buat, test ni kita pitch lah. Kita pitch kepada bakal pengguna kita. Contoh ni, cikgu ni dia bakal pengguna, dia pitch. Cikgu akan bagi kritikan, komen ke, pujian ke kepada prototype low fidelity dia ni. Barulah cikgu kata, okay, submit. Boleh bangunkan prototype yang sebenar. Jadi budak ni akan buat dengan betul lah. Dia takkan buat dulu baru persembahkan, lepas tu dapat kutukan. Sebab cikgu dah habis-habis kutuk dekat low prototype, low fidelity prototype dia. Macam tu juga kalau kita bukan cikgu, kita organisasi, kita customer, bos kita dah kutuk dulu siap-siap, mengikut kehendak dia sebab akhirnya bos kita yang nak benda tu kan. Jadi bila dah siap, bos tak ada banyak komplain. Sebab kita dah ada, apa orang kata, sebab saya dah test masa low fidelity dulu bos. Bos tak cakap habis-habis, sekarang ni bos nak kutuk lagi yang dah high fidelity, tak ada masa. Saya nak buat inovasi lain. Contohlah kan. Jadi ini pentingnya kita tahu design thinking. Benda ni memang kita buat. Cuma bila kita tahu design thinking ni macam mana dia bergerak, kita akan secara terancang dan sistematik lah. Okey, dekat sini ada satu maklumat, borang maklumat malas pengguna. Kita boleh bagi dekat bakal customer kita. Apa yang dia suka, dia tulis. Apa yang dia tak suka, dia tulis. Apa yang dia tak faham. Kalau jenis orang yang VIP ni, dia tak nak tulis-tulis dah. Kita tanya dia direct lah. Kan? Dia cakap. Dia cakap tu kita masuk dengan kepala, oh dia tak suka. Kita tapis. Dia punya apa yang pendapat dia tu, oh dia sebenarnya nak cadangkan ini. Oh dia suka macam ni. Walaupun dia susah nak puji kita. Bos kita kan. Kita buat macam mana pun contohlah. Dia susah nak puji. Tapi kita faham. Bila dia cakap macam ni, maksudnya dia puji lah. Bila dia puji tu, kita take note, kita letak. Oh perkara yang dia suka, contohlah. Kita sendiri yang tuliskan note ni, orang ni untuk pengguna kita. Bukan semestinya kita paksa, tulis lah. Kadang pengguna ni dia tak suka nak tulis-tulis. Dia cakap je, kita tulis kan. Tulis. Di sinilah macam mana design thinking tu bergerak. Dan Alhamdulillah kita dah cover sampai habis design thinking. Kita dah sampai ke proses yang terakhir. Dan sebenarnya bila kita sekarang ni dah tak rahsia kan. Tadi ada puan tu kata, ni rahsia. Dah tak rahsia dah design thinking ni. Dia bukan bergerak macam ni. EDIPT. Dia tak bergerak. E pergi ke D pergi ke I pergi ke P pergi ke T. Tak. Dia boleh jadi bergerak secara random, merawak. Kadang-kadang dia mula dengan idea dulu. Patah balik ke empathize. Bila dah siap prototype, patah balik ke tak settle lagi, patah balik empathize, dia boleh pergi ke mana-mana. Jadi tapi yang penting kita faham apa pun kita buat, dia masih dalam ruang lingkup design thinking, supaya kita tak berakhir dengan frasa penat aku buat, frasa aku tak naklah aku buat, mengajuklah nak buat inovasi. Tak ada, sebab kita faham inovasi ni dia adalah proses, dan proses paling selamat dan paling bagus dan telah terbukti di seluruh dunia adalah design thinking. Dan dulu saya pernah ambil kursus design thinking dengan MIT. Dia buat percuma masa tu. $2,000 dia punya yuran. Masa PKP kan, semua kan benda percuma. Tapi saya buat 2 minggu, entah macam mana kita sibuk dengan PKP lah apa. Tak habis lah. Saya tak habis lah buat kursus tu. Sijil je lah. Tapi MIT lah. MIT punya universiti yang buat sijil. Lepas habis PKP, saya tengok balik kursus tu, tak ada dah. Free. Memang dia charge $2,000 untuk kursus design thinking. Hari ni Alhamdulillah HRDC sponsor kita ikut kursus design thinking ni secara percuma kan. Tapi yang saya sampaikan ni pun saya dapat daripada coach-coach yang ajar saya sebelum ni. Saya sebarkan ilmu ni dan diharap lepas ni ilmu ni boleh disebarluaskan lagi. Okey. Jadi sebelum kita berhenti, saya ada 10 minit
kita buat sikit hands on, boleh? Sekejap ini adalah satu link. Saya akan kongsikan link ni sekejap di ruangan chat. Okey, jadi tuan-puan boleh ambil di ruangan chat link ni untuk kita cuba sama-sama buat design thinking menggunakan janaan AI. Okey, saya baca sekejap chat ni, saya baru baca. Okey. Okey. Alhamdulillah dengar jelas. Nota dia saya bagi dalam chat ya. Seram pula dengar Colgate lasagna. Memang seram. Nak test pun tak berani kan. Sebab dia lepas ni dia pakai design thinking, dia boleh buat lah. Masih bertahan walaupun semakin layu. Alhamdulillah, terima kasih sahabat saya ni, Syahrim ni. Jika saya buat satu aplikasi menggunakan kod HTML, Java, Vanilla, apa set free untuk hidupkan HTML tu? Saya kurang pastilah. Tapi saya banyak buat pakai Google Android Studio lah. Free, tapi kalau kita nak dia pergi meluas, kita kena bayar lah dalam RM5 sebulan. Saya pakai itulah platform yang saya pakai. Okay. Student sekarang inovatif, push or creative. Setuju. Baiklah. Okay, nota pun ada dalam chat ya. Jadi tuan-puan cuba ni, boleh cuba klik link ni di dalam chat. Kalau nampaklah yang saya share screen ni, saya buat demo sikit saja. Okay, jadi tuan-puan akan pergi kepada ruangan ini. Bila klik tu, kita akan pergi ke sini ya. Memang lambang ni lambang kita punya bengkel hari ni, design thinking, skill rahsia orang kreatif. Okay. Apa yang kita tunjuk tadi selama dekat 2 jam tu, tuan-puan pakai ni je. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Okay, kita mulakan dengan langkah 1. Mulakan dengan menyatakan masalah yang dihadapi. Lepas kita dah buat kat sini dah habis, kita batal balik kepada platform ni, pergi ke langkah 2 untuk define, kena pasti masalah, untuk cari pain gain yang sesuai. Lepas tu pergi dah selesai pain gain, copy pain gain yang terakhir, pergi ke langkah 3, ideate. Kita gunakan scamper yang dijana oleh AI. Dan seterusnya pergi kepada langkah 4, prototype. Jadi minta ChatGPT ataupun Gemini ni hasilkan prototype macam yang saya tunjuk tadi kan, dalam bentuk low ataupun high fidelity supaya kita boleh tiru. Jadi saya buat disclaimer awal-awal, ini bukanlah mengganti proses design thinking yang sebenar. Dan saya menganggap AI ini macam mana pun rupa dia adalah ahli kumpulan kita. Contoh kita ada 3 orang ahli kumpulan, kita perlukan ahli kumpulan keempat iaitu AI. AI ni ahli kumpulan. Dia takkan mendahului kita, kitalah ketua, kita yang menentukan. Walau apa pun cadangan dia bagi, itu hanyalah cadangan. Kita yang menentukan apa cadangan yang kita nak. Okey? Itu disclaimer awal. Jadi, saya tunjuk demonstrasi dalam 10 minit pun, 5 minit ni pun Cik Awal sempat. Kita buka kepada yang pertama. Kalau tuan-tuan perempuan ada bersama laptop dekat depan tu, boleh cubalah. Kalau dia memerlukan internet yang kuat lah. Saya harap internet saya ni lah. Okay, contoh proses empathy, mulakan. Nyatakan masalah anda. Kan kita nak buat statement tadi kan. Pernyataan masalah, kita tak tahu ayat dia. Saya tulislah ya. Meja saya, kerja saya. Sebenarnya kerja saya bersepah. Sebenarnya meja kerja saya tak bersepah tau. Saya bubur aja bersepah. Ni konon kawan saya lah. Meja saya bersepah menyebabkan saya jadi stres dengan kerja. Kalau tak tahu nak buat apa, tulis je masalah tuan-tuan dan puan. Yang rasa-rasanya masalah ni boleh diselesaikan dengan menggunakan design thinking. Okay, kita hantar. Kita suruh AI ni buat kerja lah. Saya gunakan Gemini supaya dia tak terlalu luas. Kalau kita buat pakai ChatGPT biasa, kalau kita tak setkan dia jadi terlalu luas. Susah juga masalah. Jadi saya dah letakkan Gemini ni, Gem ni, supaya mengikut modul yang kita buat hari ni. Jadi dia tak lari jauh lah. Dia bagi kita cadangan.
no idea siapa, regular siapa, professional siapa, user. Jadi janganlah ambil semua. Ambillah mungkin saya pilih regular. Contohlah ikut tuan-tuan puan-puan. Okay, customer profile. Latar belakang dia. Cik Hafiz, 32 tahun. Background dia apa, story dia apa. Macam yang dalam tadi kan kita cerita, apa latar belakang dia, pain dia apa. Dia dah startkan pain. Gain dia apa. Tapi ini bukan sebenar tau, ini untuk belajar. Sebab kalau ikut sebenar, proses ni kita kena interview orang sebenar. Makhluk sebenar, bukan makhluk. Orang sebenar. Ni cuma untuk tujuan belajar lah. Okay, untuk dapat idea. Jadi soalan temu bual, kita tak ada nak tahu kan soalan dia, kita letaklah. Okay, AI ni cadangkan soalan tertutup macam ni. Kan dia kan bijak kan. Tapi dia tetaplah ahli kumpulan kita. Dan kita sebenarnya tak tahu pun jawapan customer kita. Tapi Gemini ni bagi je lah cadangan customer kita macam ni. Dan saya dah setkan supaya jawapan dia janganlah lari panjang sangat. Dan masih dalam konteks yang berfokus. Macam yang kita sembang dalam 2 jam ni lah kan. Ni ya betul rasa stres sangat. Ni contoh jawapan. Okey, jadi saya minta dia cadangkan 3 pain utama, nampak tak? Yang tadi kan. Tapi dia dalam tu teks. Okey, dia dah cadang. Dalam banyak pain gain tu dia kata ni paling utama yang saya lupa. Dan sebenarnya dia dah tahu dah. Memang dalam orang ramai dia buat carian pun macam ni lah pain dia. Okey, cadangkan gain. Okey, peringatan mesra sila copy pain dan gain ni sebelum meneruskan ke peringkat seterusnya. Okey, ambil ni. Copy kan. Lepas tu kita pergi balik kepada yang ni. Pergi langkah 2. Untuk peringkat apa? Define pula. Okey, nak kena pasti masalah. Nyatakan pain gain yang telah anda pilih. Kita dah copy kan. Paste pain dengan gain kat sini. Dia nak pain sebenarnya tapi kita letaklah pain gain. Ahli kumpulan keempat kita ni, dia akan fikir. Tolong fikir untuk bos. Dia tolong fikir. Tapi dia bukan buat keputusan. Kita yang buat keputusan. Dia kata, okey, cantik. Saya nak cadangkan benda-benda ni semua letak dalam canvas jobs to be done tadi. Okey, persona cerita dia orang macam ni. Kita yang pilih. Ni saya tunjuk secara cepat lah. Sebenarnya dia kena lama sikit supaya kita dapat yang sebenar. Okey, mood board, sketch dia ada cadangan. Okey, peringatan mesra sila copy jobs to be done. Dicadangkan untuk peringkat seterusnya. Ni nampak dia lakar, lepas tu dia bagi kita. Kita boleh download lah. Download ni kita letak pula dalam AI yang seterusnya. Okay. Tapi saya tak download lah. Saya takut lambat sikit. Tapi saya ambil dia punya teks ni. Kalau tuan-puan nak download lagi bagus. Bila download, masukkan dalam yang seterusnya. Okay, kita pergi ke langkah seterusnya. Langkah 3. Kita masukkan JTBD ni dalam canvas ni, dalam Scamper. Kita pastekan dia. Okay, kita pastekan dia dan kemudian kita minta tolong fikir ahli kumpulan saya yang ketiga macam mana nak analisis Scamper. Dia kata okey, unsur Scamper yang boleh dibuat ada 3 cadangan. Saya dah set dah. Jangan banyak sangat lah. 3 je cukup dah. Tu pun banyak dah. Sekejap lagi pening nak pilih kan. Ni kena letak Bluetooth. Kalau kita tak puas hati, kita prompt lagi kat bawah ni. Tak puas hati dah. Bagi yang mudah sikit lah. Yang berpijak di bumi yang nyata. Contohlah kan. Reverse. Apa yang boleh? Tak semestinya kita ambil Scamper semua. Mungkin kita ambil adapt saja. Mungkin kita ambil eliminate saja kan. Ni untuk tujuan pembelajaran saja. Okey, dan dia akan cadangkan 3 jenis prototype yang sesuai. Sebab kita dah set dah 3 jenis, jangan banyak-banyak. Okey, saya rasa saya berminat dengan penyelesaian yang pertama lah. Prototype yang pertama. Okey, dia kata peringatan salah satu, jangan banyak, salah 3. Salah satu je. Okey, nampak ni prompt dia. Dia punya prompt cadangan untuk prompt yang pertama. Jadi kita copy je lah. Kan saya berminat dengan yang pertama, ni prompt yang kedua. Jadi kita pergi balik ke sini, kita ambil langkah 4. Sebab langkah 3 tadi, ni saya guna ChatGPT lah. Sebab ChatGPT ni dia cantik sikit lah bentuk dia. Tadi saya guna Gemini.
Tapi ChatGPT ni dia 3 kali je dia dah tak boleh. Okay, jadi kita dah dapat dah. Okay, ni lama sikit. Kita minta ChatGPT hasilkan prototype jenis low fidelity yang saya boleh buat. Jadi saya nak tunjuk kat sini, yang ni bukanlah cara cepat untuk kita buat design thinking. Dia tak ada cara cepat buat design thinking. Tapi yang ni platform yang kita susun ni, dia boleh bantu tuan-tuan puan-puan untuk dapatkan idea. Untuk buat satu ada idea lah. Supaya produk kita buat nanti tak adalah so-so kan. Produk tu mestilah nak canggih sikit, sesuai lah dengan jawatan kita ni kan, penyelaras inovasi lah kan, innovator lah dan sebagainya. Okay, jadi akhirnya dia dapat satu produk yang sesuai untuk saya letak kat meja, tapi ni dalam bentuk low fidelity. Nanti saya kata dah buat, dah test dulu kat meja setiap orang, sesuai ke tak, ada penambahbaikan, barulah kita pergi kepada produk yang high fidelity, yang orang kata yang betul-betul lah, yang betul-betul orang nak beli. Kita ambil tempahan ke, kita minta orang buatkan ke. Akhirnya masalah meja yang saya ambil sepah tadi diselesaikan dengan cara membuat produk fizikal. Kadang-kadang penyelesaiannya bukan buat produk fizikal, cara kita menyusun, sistem kita menyusun meja kita. Yang dah tanda, kita letak tepi. Yang tak tanda, kita pulang balik. Yang meja ni susun ikut 5S. Itu pun juga inovasi. Jadi, alhamdulillah, ini adalah bonus lah untuk tuan-tuan perempuan yang sudi datang hari ini. Saya buat benda ni khas untuk sistem pembelajaran kita, sebab kalau ikutkan pembelajaran design thinking ni, secara fizikal kita ada 4 jam. Paling sekejap lah 4 jam. Tapi hari ini kita buat online pula, kita buat dalam masa 2 jam. Saya fikirkan cara ni boleh mempercepatkan lah. Saya tak bagi benda ni daripada mula tadi. Sebab kalau bagi daripada mula, kita akan jadi lagi pening. Jadi bila tuan-tuan dah mengikuti daripada awal, dekat 2 jam kita buat dengan ni, tuan-tuan akan rasa sebenarnya inovasi ni tak susah. Kita budayakan inovasi ni supaya kita akan jadi negara pembina kan, bukan negara pengguna. Itulah yang dihasratkan oleh kerajaan kita lah, negara kita, supaya negara kita jadi bertambah maju. Jadi saya rasa untuk kali ni setakat ini dululah untuk daripada saya. Diharapkan tuan-tuan puan-puan semua dapat sesuatu lah, dan boleh guna yang saya sharekan ni untuk platform AI generatif ni, supaya ia dapat membantu tuan-tuan puan-puan dalam membuat inovasi dengan menggunakan design thinking. Ada sedikit latar belakang yang saya letak di situ, ataupun boleh berhubung dengan akademi Kecerdasan Mara. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat diteruskan dan disebarluaskan lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.